Okey, suara saya boleh dengar Boleh, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, untuk malam ni kesinambungan sebenarnya daripada semalam. Semalam kita buat topik berkaitan dengan penulisan artikel critical success factors, dan banyak artikel yang saya kongsikan yang kita bedah juga adalah artikel berdasarkan sampel yang kecil, dan juga ada satu contoh artikel berdasarkan full data lah, gunakan data yang sebenar. Tapi kebanyakan contoh-contoh yang diberi adalah based on the pilot study. Jadi salah satu bahagian yang ada dalam paper critical success factor tu yang kita tak discuss malam adalah di bahagian appendix. Di bahagian appendix tu ada instrumen. Jadi malam ni kita nak bincang sedikit. Mungkin saya kena mulakan sedikit reason lah kelebihan kenapa kita perlu masukkan bahagian appendix, section di appendix tu perlu masukkan something yang boleh digunakan semula untuk penyidik akan datang. Contohnya instrumen boleh di-adopt ataupun di-adapt, seterusnya dia akan cite lah dalam penulisan dia dalam tesis maupun dalam artikel jurnal, dan itu yang publisher sebenarnya nak. Jadi bila artikel kita boleh mendapatkan banyak download dan juga citation disebabkan instrumen yang kita attach ke appendix tu menjadi satu kelebihan dan peluang lah untuk memastikan artikel kita dapat terbit walaupun indeks dia adalah indeks Web of Science ataupun Q1. Jadi publisher dan juga chief editor tidak ada masalah untuk menerbitkan artikel sekiranya artikel itu ada peluang untuk meningkatkan banyaknya dapat view, download dan citation. Okay. So macam biasa, macam semalam, jika ada soalan boleh terus tanya dekat ruang chat, nanti saya respon. Okay, kita intro dulu, kita apa orang kata warm up dulu untuk perkara-perkara kenapa kita kena terbitkan artikel jurnal dengan kita menghargai ruang yang ada di bahagian appendix. Biasanya lepas kita buat conclusion, kemudian kita letak reference, lepas tu habis macam tu je. Kenapa tak gunakan di ruang appendix? Merupakan salah satu kelebihan dalam memastikan artikel kita dapat terbit. Okey, ada appendix di lampiran. Ada appendix atau lampiran. Ingat, ini satu kelebihan untuk artikel kita dapat diterima untuk terbit. Okey, diingat je. Sebelum nak submit tu, kena tahu bahawa apa yang kita boleh letak dekat appendix ni. Okey, contoh bagi appendix yang boleh letak ataupun penulis boleh lampirkan soal sidik. Soal sidik ni bukan nak kena letak full. Maksudnya kena letak, kalau orang kuantitatif tu lah dengan independent variable yang banyak tu, kena masukkan mediating, kena masukkan dependent variable. Okey, you boleh masukkan independent variable saja. Ataupun dalam independent variable tu, contoh you ada 7 factors. Ambil satu factors pun boleh. Jadi kita akan kongsikanlah nanti dalam siri bedah nanti. So approach kita sama macam semalam, kita akan bedah artikel tu. Nanti kita tengok macam mana rupa yang saya usahakan dalam nak masukkan dekat appendix tu. Okey, bukan hanya kepada soal sidik saja, soalan interview. Tak kisahlah soalan tu berbentuk structured ataupun semi-structured. Ya ada prop sekalipun tak mengapa. Boleh. Jadi tambahan itu, selain daripada interview dan juga soal sidik, boleh juga masukkan senarai semak. Okey, senarai semak biasanya dalam instrumen observation. So kita come out dengan senarai semak. So senarai semak itu pun boleh letak dekat appendix. Okey, apa lagi? Rumusan penemuan kajian. Biasa kan kita tengok dalam literature matrix. Ada apa? Ada objektif. Sebelum tu mungkin sebelum objektif tu letak dulu nama authors. Nama authors, lepas tu tahun. Mungkin letak problem statement. Objektif, teori apa yang diguna. Method apa. Dia punya sampling atau size sample dia. Kemudian dia punya validity kalau ada lah. Kemudian ada dia punya result atau punya dapatan. Sebelum tu analisis apa dia guna, dapatan. Kemudian dia punya cadangan ataupun dia punya sumbangan. Jadi kita dah summary kan tu, kalau banyak kita boleh landscape kan, boleh letak dekat appendix. Itu menjadikan satu ruang juga kita nak meraihkan dekat bahagian appendix
bahawa kita boleh masukkan juga tables previous study yang berkaitan dengan kajian kita. Jadi rumusan penemuan kajian, formula baru. So ada equation ke formula baru, yang mana equation dan formula baru ni boleh digunakan semula. Yang maksudnya orang boleh ambil, orang adopt atau adapt untuk next research. Apa lagi? Template. Apa saja yang possibility orang akan ambil yang kita beri di bahagian appendix tu untuk digunakan semula atau disebut sebagai replicate study untuk kajian di tempat lain atau di negara lain. Jadi bina ambil peluang dekat bahagian appendix untuk meletakkan sesuatu untuk membolehkan researcher. Researcher ni jangan tengok tinggi sangat. Fikirkan student diploma boleh guna, kan? Student degree, student master by project, kan? Orang practitioner. Apa yang kita letak di bahagian appendix tu memudahkan buat mereka untuk buat kajian lanjutan. Jadi semualah, kan? Ataupun kiraan penuh satu formula yang sukar dalam bidang matematik ke atau dalam bidang finance ke atau bidang apa-apalah yang maksudnya kita tunjukkan. Mungkin dalam penulisan kita, dalam konten kita memang tak jelaskan cara detail kiraan manual tu. So kita tunjukkan kira manual. So apa lagi, template, plain template. Mungkin bagi example yang full template yang dah ada pengisian dan juga orang kata plain template yang kosong. Detail framework, okey, data yang boleh digunakan dan lain lah, data-data yang mana yang boleh diguna pakai dan lain-lain yang relevan. Okey, masuk kat sini adalah something, instrumen dan lain-lain yang berkaitan yang kita boleh attach di bahagian appendix yang mana boleh digunakan. Dalam konteks research kita sebut adopt atau adapt untuk next research. Biar kecil pun tak apa, tak banyak pun tak apa, yang at least ada contribution. And contribution maksudnya kat sini kita attach di bahagian appendix untuk digunakan semula untuk next researcher. Okay, itu point nombor satu. Kenapa kadang-kadang kita lupa untuk meraihkan manfaat yang ada di bahagian appendix. Yang nombor dua adalah soal sidik di appendix lampiran adalah satu kelebihan dan keinginan chief editor dan penyelidik. Saya ceritalah dalam dua atau tiga situasi lah, kan. Okey, situasi pertama, saya pernah tanya dengan sahabat-sahabat saya yang kerja dalam bahagian database, yang kerja di bahagian library. Kadang-kadang tanya dengan dia lah, macam mana bro, okey ke kerja dan sebagainya. Dia kata dia kena marah. Dia kata dia tengah pening. Kenapa tengah marah kena pening? Jelah, aku kan jaga bahagian data, aku kan duduk bahagian library yang engage dengan klien untuk beli online material ni, contoh beli jurnal dan sebagainya. So deal lah dengan publisher seperti Emerald, Science Direct, Taylor and Francis, Springer, apa lagi, Wiley, Sage in the Science. So aku belilah berdasarkan kehendak pensyarah-pensyarah ni. Jadi bila dia beli semua jurnal dengan mungkin mencapai jutaan ringgit, beli akses ni, nak dapatkan akses jurnal ni mungkin jutaan ringgit. Jadi isu dekat sini, jurnal-jurnal yang kita langgan tu tak ada orang view. Tak ada orang download. Bukanlah semua. Ada beberapa jurnal yang kita langgan tu tak ada view, tak ada student pun, pensyarah pun tak download. Okay, alright. Jadi adalah isu tu. Okay. Kemudian kita positifkan dan baliklah. Oh, tu serius tu, kau kena study. Itulah aku lepas ni memang aku akan tanya kepada publisher. So kita akan beli mana-mana jurnal yang memang konsep dia, kalau contoh dekat opsi pendidikan, kita nak tanya universiti-universiti dekat Malaysia, luar negara ni, Singapura dan Australia, basically universiti-universiti yang based pada education, dia langgan jurnal mana. So kita nak make sure kita nak langgan yang betul-betul yang banyak student kita possibility akan download dan juga view lah. Okay, jadi itu yang saya notice lah. Okay, rupanya kerja dia orang ni bukan benda yang senang lah. Okay, yang kedua saya tanya yang lain pula dalam situasi yang kedua, iaitu biasanya artikel apa yang banyak student view and download? Kenapa saya tanya student? Dekat satu IPTA yang akan baca jurnal ni, akan download jurnal ni adalah pensyarah. Yang kedua student postgrad. Kemudian ada student degree, kemudian adalah student diploma. Student dari segi bilangan, dari segi tahap pendidikan dan termasuk pensyarah ni, paling tinggi view adalah di kalangan pelajar degree. Dan kita tahu pelajar degree paling ramai dekat universiti. Ada ribuan. Kalau pensyarah mungkin ada 1,000 je. Kalau postgrad pun mungkin ada 1,200 je. Tapi kalau student degree memang mencecah sampai 30,000. Jadi
yang banyak baca jurnal ni adalah student degree. Jadi tak kisahlah dia degree ke diploma ke postgrad, master, PhD atau pensyarah, kita nak tahu. Basically orang yang jaga data ni tahu. So dia boleh ranking dia boleh ranking jurnal mana yang paling banyak view. Ni library ni, yang kerja kat library ni. Dia tahu jurnal mana yang paling banyak view, paling banyak download. Jadi dia cerita, artikel, ciri-ciri artikel yang paling banyak di view dan download ni, dari segi konteks research, salah satunya yang mana artikel yang ada appendix. Okay? Okay, jelas Salah satunya artikel yang ada appendix. Dan dia memang selepas ini, kalau dia request dengan publisher, dia akan request, saya nak beli jurnal yang ada appendix. Dan kita tahu bahawa kita takkan rugi beli jurnal yang ada appendix di bahagian artikel dia, kerana di situ banyak pelajar ataupun pensyarah akan view, download. Okey, yang kedua adalah artikel yang berkaitan dengan yang ada banyak visual. Okey, mungkin surprisingly lah buat pensyarah atau prospek mungkin dapat terkejut. Tapi begitulah student degree, dia suka artikel yang berbentuk kurangnya method. Maksudnya yang ialah analisis method dan cacing, dia tak faham pun. So dia suka paper berbentuk conceptual dan kemudian ada banyak visual. Sebab itulah artikel seperti paper SLR, bibliometrics dan meta-analisis yang lain sangat popular sekarang. Kerana paper itu banyak orang view dan download. Okey, selain daripada itu paper conceptual lah. Daripada paper SLR, paper conceptual yang we come up with the conceptual ataupun proposed model dan sebagainya. So itu dari segi audience student degree especially, dia nak yang macam tu. Biasalah kan kalau dia buat assignment, okey, lecturer pun kata okey termasuk reference 30 page. Dia orang pun tak reti juga nak tulis panjang-panjang kan. Jadi cara nak memanjangkan, nak mencapai 30 muka surat tu masukkan gambar lah. Sebab tu supervisor pula. Pensyarah pun pesan kena ada banyak citation. Okey, saya nak dekat referral ada 20. Daripada 20 tu saya nak 15 adalah artikel jurnal. Jadi dia nak cite kat jurnal tu, ambil gambar lah. So ambil gambar dalam artikel jurnal tu, dia crop ke, dia copy paste masukkan dalam assignment dia. Jadi you kena tahu pasal market. Kita ni nak pastikan artikel kita dapat terbit. Apa yang publisher nak? Publisher memikirkan customer. Siapa customer? Yang library tadi lah. Library minta, okey saya nak jurnal yang ada appendix. Jadi publisher, oh kita take notes. So lepas ni mana-mana artikel jurnal yang hantar appendix, jangan simply reject. Sebab demand, very high demand. Klien kita minta macam ni. Okey, yang ada appendix. Okey, yang ada banyak gambar. Apa lagi? So antara paper yang popular juga bila kawan saya share tu adalah paper berkaitan metodologi. Yang cerita tentang how, tajuk dia very simple. How to calculate sampling size. What is research design? Okey, tu paper-paper yang membincangkan berkaitan metodologi. Memang ramai researcher memang tengah cari pasal method je. Jadi siapa yang tulis berkaitan method memang banyak dapat download dan citation. Yang ketiga, yang keempat seterusnya adalah berkaitan teori. Simple je. Kalau cerita tentang teori, contohnya teori Maslow. What is the theory Maslow? Untuk 21st century ni. Still relevant or not? Okay. Topik-topik berkaitan teori pun banyak orang download dan view. Jadi paper metodologi, paper theories, okay, berkaitan dengan banyak visual dan gambar-gambar yang menarik sebenarnya. Kemudian yang keutamaan untuk hari ini adalah perbincangan berkaitan dengan appendix. Jadi memang chief editor tahu. Chief editor tahu. Saya jadi chief editor, saya tahu bahawa kalau orang hantar appendix tu is something like saya tak boleh simply reject. Dan itu ada kekuatan dia. Okay, alright, saya baca isi di sini. Jadi menjadi keinginan chief editor dan penyelidik yang mana penerbit positif dengan appendix, soal sidik, soalan temu bual, senarai semak sebagai contoh, ramai penyelidik mencari soal sidik. Ramai researcher ni memang mencari soal sidik untuk adapt. Saya pun kalau tanyalah seminggu sekali ada je yang WhatsApp saya tanya macam mana nak dapat soal sidik tentang topik ni, boleh tak bantu cari instrumen untuk topik kajian-kajian ni. Memang sampai saya pun di Google kannya. Maksudnya dah cari Google tak jumpa, dalam WhatsApp saya. Jadi memang in term of demand memang ramai researcher mencari instrumen. Jadi kalau artikel kita letak instrumen, itu salah satu jariah kita lah memudahkan urusan researcher dalam kajian dia. Okey. Bilangan view, download dan citation yang tinggi dengan ada artikel appendix ni. Saya jujur artikel ranking saya nombor 1.
Yang paling tinggi citation artikel saya, yang mana artikel tak ada appendix? Tanyalah kawan-kawan kita. Ya, researcher-researcher lain, cuba tanya dia. Artikel yang top citation, macam mana kualiti artikel dia? Kalau tanya saya, tanpa segan silu, saya boleh tunjukkan proof yang artikel saya dah berapa, dah almost berapa kan, dah cecah 300 citation. Artikel tu dah cecah 300 citation dah. Kan? Maksudnya artikel itu sendiri dah menyumbang banyak citation. And in term of because of other appendix. So, itu yang tulis artikel, kemudian dia cite saya. Yang cite saya dalam tesis mungkin tak appear lah dalam saya punya citation. Kan? Jadi dekat sini besar sumbangan kita kalau letak dekat bahagian appendix tu. So memang publisher tahu akan dapat bila dia terima je artikel yang ada appendix ni, of course lah kena ada pembetulan juga kan lepas dapat komen daripada reviewer. Jadi bila dapat terbit, dia akan banyak dapat view, download dan status. Jadi chief editor kena make sure cannot be simply reject. Tu ayat lah, cannot be simply reject lah. Okay, justru itu penerbit buka potensi yang luas because of demand. Ingat publisher Emerald Sign Direct, dia make money, dia make a business. Dia orang ni buat bisnes, dia orang ada pekerja, dia orang kena bayar cukai, dia orang kena bayar sewa sana sini. So macam mana nak dapat benda tu? Dengan make a business. So setiap universiti langgan jena bayar ribuan jutaan ringgit. So dia kena tahu apa customer nak. So kalau customer nak artikel yang berkaitan dengan appendix, so dia kena terima dan dia kena banyak publishkan artikel yang berkaitan dengan appendix. Okay, dari segi hak milik penerbitan, ini akan jadi hak penerbit. Ingat questionnaire, kalau tujuan nak letakkan appendix, once you letakkan appendix dia menjadi hak milik kepada publisher. Jadi saya punya recommend, cadangkan juga kalau nak to be secure, self defense. Okay, sebelum kita letak dekat appendix tu, pergilah, kalau orang Malaysia ni, pergilah dekat MyPo, pergilah dapatkan copyright. Copyrightkan kita punya instrumen. Tak kisahlah soal sidik ke interview dan sebagainya. Di sini sangat penting supaya kita mendapatkan copyright. Copyright untuk setiap apa yang kita hasilkan ni. Okey, yang ketiga. Okey, kita ni masih lagi orang kata warm up lagi lah Just nak beritahu kenapa kita kena buat sungguh-sungguh artikel appendix ni. Okey, kita juga boleh memasukkan di bahagian appendix tu dengan merumuskan penyelidikan dalam jadual yang komprehensif. Yang ni macam contoh yang saya sebutkan tadilah yang dalam literature review matrix tu. Okey, bahagian lampiran boleh sediakan satu jadual, boleh dalam, kalau banyak boleh dalam bentuk landscape dengan merumuskan penyelidikan lepas. Jadual tu sangat komprehensif lah. Dirumuskan contohnya dengan ada nama penulis, tahun terbitan, lokasi, topik dia, teori apa dia guna, boleh ubah, research design dia, strategi penyelidikan apa yang dia guna, populasi and sampling, strategi collection data, kemudian analisis, apa dapatan dia, apa cadangan dia dan lain-lain. Jadi table yang kita summary-kan, tadi kita bincang instrumen. Okey, tak kisahlah observation, senarai semak. Okey, tak kisahlah interview, semi-structured ke structured. Okey, kemudian adanya soal sidik ataupun set of inventory. Jadi itu adalah instrumen. Yang kedua sekarang, apa lagi perkara lain yang kita boleh letak kat appendix selain daripada instrumen adalah jadual rumusan untuk kajian-kajian lepas. Yang mana kebanyakan kajian-kajian ni kita dah cite dalam artikel, jadi kita summary-kan kajian lepas tu dia bagi appendix. Kita buat. Saya rasa semua researcher akan buat benda ni. Saya panggil literature review matrix lah. So kat matrix kita masukkan semua. Okey, memudahkan kita lah. Jadi kalau kata pelajar ni, kalau dekat Viva pun kalau ada table tu senang. So bawa masih Viva, kalau panel tanya, okey dalam topik ni siapa scholar? So kita buka je Excel. Contohlah kalau dalam tesis kita, kalau dalam kita punya komputer dalam Excel lah. So kita boleh buka Excel, dah boleh tengok authors ni buat kajian di mana, guna metod apa, teori apa kan, apa dia punya dapatan. Jadi untuk penulisan artikel, kita boleh buat satu table. Okey, jadi dalam table tu kita masukkan semua maklumat. Kalau ada 20 authors, kita summary-kan 20 authors. Begitulah, kalau ada 15 pun tak apa, ada 30 pun boleh. Okey, ada soalan dekat bahagian chat slide tak tukar, kita masih lagi kat nombor 3. Kita tengah bincang kat nombor 3 lah. Memang merumuskan pendidik dalam bentuk jadual dan komprehensif. Yang itu yang kita tengah discusskan lah. Memang slide kita kat nombor 3 lah. Okey, sekarang moving tak kepada slide yang keempat.
Sekarang ni kita pergi slide keempat, betul Okay. Alright. Seterusnya appendix. Contohnya ada kajian-kajian yang menggunakan penulisan artikel dalam konteks literature review. Artikel berbentuk atau artikel jenis literature review. Contohnya SLR. So SLR ni biasanya dia akan bagi tahu dalam teks atau dalam kita punya bahagian metodologi tu akan tulis dalam kajian ni akan menggunakan beberapa keywords. Okey, menggunakan 5 keywords, akan menggunakan 5 database. Okey, saya ada jumpa juga orang meletakkan senarai keywords itu di bahagian appendix. Kat sini lah bahagian ini boleh dilampirkan senarai keyword seperti yang diperlukan dalam artikel jenis SLR beserta sumber dan juga notes dia. Jadi kita boleh raikan bagi mereka yang buat artikel dalam bentuk SLR, contohnya ada maklumat-maklumat yang kita nampak kurang sesuai nak letak dalam teks, kita boleh masukkan ke appendix supaya orang faham kalau nak bincang tentang topik ni apa keyword-keyword yang perlu ada. Apa keyword-keyword penting untuk membincangkan satu topik itu. Itu perkara yang nombor 4. Okey, perkara yang nombor 5 adalah berkaitan dengan appendix ni. Sedikitlah buat pengetahuan semua. Mungkin ada yang, harap tak adalah ada yang confuse antara appendix artikel dengan appendix thesis. Appendix thesis tu lain. Kita letak semua orang kata apa summary, analisis. Kita masuklah semua result kita daripada analisis. Contohnya gunakan SPSS, semua output SPSS tu tak ke appendix. Bukan. Itu tesis nak buat macam tu boleh lah. Tetapi ini adalah artikel. Kita tak boleh letak semua output tu. Yang kita buat sekarang artikel. Something yang kita letak kat artikel yang dapat manfaat. Lagi-lagi untuk digunakan untuk kajian selanjutnya. Contoh macam instrumen. Ni yang kita buat table tadi tu kalau saya dapat orang letak ke appendix, bersyukur ni. Lagi-lagi saya nak tengah kaji satu topik tu. Katalah saya tengah study pasal tourism sustainability. Orang dah letak dekat bahagian appendix tu 5 kajian terbaru 5 tahun terkini tu, 2022, 2021, 20, 19, 18, dah letak 50 artikel summary dekat bahagian appendix tu. Seronok saya. Jadi kita dah tahu dah, tak pening-pening nak cari artikel dah. Cuma nak dapatkan full text. Tapi kelebihan dia dah masuk summary dah. Ingat, itu menjadi satu kelebihan yang memudahkan untuk researcher, sebab tu artikel kita kan banyak dapat download. So bila artikel kita banyak dapat download, orang view banyak, orang download banyak, seterusnya orang akan cite pun dapat banyak. Itu memang aim publisher. Publisher tu yang main dalam minda je. Dapat je artikel kita, dia akan tanya, adakah orang nak tengok artikel ni? Adakah orang nak view? Boleh dapat tak artikel ni? Ada orang download tak artikel ni? Ada orang cite ke artikel ni? Itu dia fikir dulu. Okey, baru dia fikir, okey artikel kita tulis elok macam mana, quality citation kita elok. Dia akan fikir dulu secara general, ke mana artikel ni boleh pergi. Jadi perkara itu kadang-kadang kita kena tengok juga. Tapi perkara-perkara lain tu kualiti kena jagalah. Cuma kat sini saya nak bincang tentang yang mana publisher, saya nak beritahu kat sini apa publisher nak. Apa yang chief editor nak. Okay. So kat sini dalam tesis maklumat jadual ni penuh dengan analisis perlu dilampirkan, tetapi ini di artikel jurnal adalah tidak perlu. Detail-detail analisis pun tak perlulah kan. Lampiran artikel jurnal lebih kepada bahan yang boleh dirujuk dari aplikasi untuk kajian di tempat lain atau kajian perkembangan maupun adapt, ubah suat atau replicate. Okey, last sekali. Ni penutup untuk briefing ni lah ataupun bahagian pengenalan kita malam ni. Ni yang kita nak. Bagi seorang pensyarah, kita nak artikel kita dapat citation, nak dapatkan H index, kan? Nak naik pangkat pun yang ini, KPI tahunan pun yang ini. Bukan kata pensyarah akademia saja, student postgrad pun. Okay, kita naklah artikel kita, takkanlah dah terbit tak ada orang pun nak baca kan, tak ada orang view download. Okay, citation ni bermaksud bila orang ambil, orang quote atau cite kita punya finding ataupun mana-manalah base pada penulisan artikel kita, kemudian dia tulis artikel dan artikel tu dapat terbit. Once dia cite kita kan, kemudian dia publish pula artikel dia dan terbit, baru dapat satu citation. Citation tu berlaku bila contohnya saya ambil paper Ahmad, saya nak cite dia Ahmad 2022 dalam penulisan artikel saya. Kemudian saya siap artikel saya pun submit. Lepas submit artikel saya dapat accept, lepas accept dia publish online. So bila publish online tu baru saya dapat citation. Citation ni pula kena faham. Okey, kalau kata saya nak dapat citation Scopus, dia kena sama
standard dia. Yang mana artikel saya adalah artikel berindeks Scopus. So kalau saya nak dapat citation Scopus, orang yang tulis artikel yang cite artikel saya kena terbit dekat Scopus juga. Baru dikira sebagai citation Scopus. Kalau tidak, dia panggil citation Google Scholar macam biasa je. Okay, Ash Index. So Ash Index penting, sedikit intro tentang Ash Index. So kalau nak dapat Ash Index, contohlah Ash Index 3. Artikel yang kita tu telah di-cite sebanyak 3 kali. Contoh, katakanlah nak dapat Ash Index 3. Saya ada 3 artikel jurnal. Saya ada 3 artikel jurnal. 3 artikel jurnal tu dapat 3 citation. Artikel A ada 3 citation. Artikel B ada 3 citation. Artikel C dapat 3 citation. Baru dikira Ash Index 3. So macam mana pula Ash Index 5? Saya ada 5 artikel. Artikel 1 ada 5 citation. Artikel 2 ada 5 citation. Artikel 3 ada 5 citation. Artikel 4 ada 5 citation. Artikel 5 dapat citation. Baru dapat 5 Ash Index. Kalau orang kata nak dapat 100 Ash Index macam mana? Dia kena ada 100 artikel lah. Dan kena make sure 100 artikel tu setiap satu ada 100 citation. Baru dapat 100 Ash Index. Itu biasa idaman lah. Bagi orang pensyarah, memang dia aim sampai dia nak pencen, dia nak diterbitkan 100 jurnal artikel. Macam saya dah ada lebih, dah almost 200 artikel, still saya tak capai lagi 100 Ash Index. Jadi bukan senang nak dapatkan Ash Index ni. Jadi Ash Index ni kena make sure artikel kita dapat banyak citation. Jadi in term of quality, kalau kita publish banyak artikel tapi dapat kurang citation pun kita tak best juga. Kita kalau boleh, biarlah tak terbit artikel banyak tapi ramai orang rujuk. Itu yang most important thing. Begitu juga publisher. Publisher bukan nak terbitkan banyak artikel. Kena ingat publisher memang nak kurangkan penerbitan artikel. Dia nak sekarang biar keluar sikit tetapi memang artikel tu boom. Memang akan banyak dapat view dan download. Itu yang dia aim lah. Tapi kalau kata dia nak kembangkan perniagaan, of course lah orang meniaga dia kena banyak terbitkan artikel. Jadi memang itu dah matlamat dia, iaitu vision utama dia, menerbitkan banyak artikel yang mananya artikel itu ada high values. Semua artikel yang dia release, semua akan banyak dapat view dan download. Itu aim. Itulah kerja. Kalau orang kerja dalam bidang publication ni atau publishing journal ni, itulah dia punya aim. Setiap kali kalau meeting, itu yang diangkat. Kalau nak pilih chief editor, itulah arahan dia. Kalau jadi chief editor, itulah yang memeningkan kita. Tak ada ke artikel yang bagus. Sebab tu yang kita reject artikel kita. Tapi kita tak beritahulah sebab artikel tu dia reject. Sebab kenapa dia reject? Sebab tak ada value. So kalau kita terbitkan artikel dia, pernah kita terbitkan artikel tajuk macam ni. Tapi tak ada orang view, tak ada orang download. Jadi kita ada pengalaman, so kita ada zero citation atau zero download. So artikel ni memang kita tolak tepi lah. So artikel ni simple, tak ada data, tak ada analisis, tapi topik ni memang tengah in. Tajuk dia, apa yang dia tulis tu memang kalau publish je cepat dia. Tak sampai berapa jam dah banyak orang download dan sebagainya. Jadi publisher and chief editor tahu apa yang dia nak buat dalam perniagaan ini. Ingat bagi diorang perniagaan. Bagi kita memang ilmu and akademik. Kena tulis artikel betul-betul. Nak kena buat dalam yang baik. Nak kena masukkan di bahagian appendix. Nak make sure kan publisher boleh terima. Itu tugas kita. Tapi bagi publisher, aim dia simple. Whatever you do, so in order to increase the quality, at the same time, dia nak make a business. A good business. Of course, profit lah. Okay. Ada recording. Yang risau, Farida ada recording. Okay. Next, kita pergi kelebihan. Yang ni kita masuk artikel lah. Now kita masukkan artikel. So, saya kena ceritakan tadi juga 6 perkara kelebihan itu supaya ada gesaan dan ada rasa orang kata awareness, kesediaan among us ni untuk kita meraihkan dan memanfaatkan di bahagian appendix. Okey, saya nak tunjukkan beberapa contoh sebelum kita akan buka macam semalam full artikel. Okey. So kita akan bincangkan. Yang ni adalah artikel penyelidikan which is ada data lah, ada result dan sebagainya. So yang ni adalah kajian penuh full. Kajian penuh maksudnya guna data sebenar dan kemudian ada appendix. Okey, saya terbit artikel ni dekat Emerald. Okey, ini paper lama lah. Paper pada tahun 2018. Okey, Total Productive Maintenance, Kaizen Event and Performance. So, ni topik dia. So, macam saya beritahu dalam kelas sebelum-sebelum ni, topik ni memang macam ni. Kalau saya nak buat tajuk, saya kena tengok jurnal yang saya nak hantar tu. Dekat jurnal tu macam mana style tajuk dia. So, dia tak ada the relationship ke, between ke, tak ada. Dia tajuk dia straightforward. Sebab tu tajuk saya straightforward.
Total Productive Maintenance, Kaizen Event and Performance. So dia orang pun tak berapa nak gemar sangat letak nama country. So saya tengok tak banyak kajian letak tulis, contoh kita lah letak in Malaysia, in UK ke, in Europe ke, in Morocco. Tak ada. Jadi saya pun okay, jurnal ni saya tahu, jurnal ni saya tak nak letak nama country dan tajuk ni straightforward. Tak adalah kat depan tu nak letak macam-macam perkataan. Terus letak topik apa yang saya nak cover. Okay. Yang ini adalah research paper. Okey, kajian ni katakan kajian penuh ini menggunakan 238 responden. Ni bukan kajian pilot, ni adalah kajian penuh. Okey. Ini dia appendix dia. Okey, saya letak dekat appendix. So nak tunjuk kat sini lah kan. So saya pun dah kongsi dekat WhatsApp group. Saya punya full artikel, jadi kita akan bedah artikel ni. So ni appendix. So dalam appendix tu saya letaklah yang topik saya lah total productive maintenance. Dalam total productive maintenance inilah item-item dia. Autonomous maintenance, ada item dia, quality maintenance, okey. Kemudian ada education and training. Okey, adalah bawah-bawah dia lagi kan. Okey, kemudian ada Kaizen event untuk kita punya kedua. Topik saya kan total productive maintenance, Kaizen event. So Kaizen event ada follow up activity, ada working of impact. Okey, ada lagi kan employee skills and work. Okey, untuk bahagian performance, so saya ada gunakan innovation performance. Kita ada environmental performance, kemudian kita ada employee innovations, kemudian ada technology innovations. Ini semua based on the performance, innovation performance. Okay, tu paper yang pertama pada 2018 saya terbit dekat Emerald. Saya boleh katakanlah, saya tak tahu kalau saya cuba andai-andaikan ramai orang di luar sana segan ataupun takut nak terbit kat Emerald sebab tengok abstrak pun dah goyang dah. Macam ni lah kan. Tengok paper, ada macam ni pula abstrak ni. Biasanya abstrak satu peringkat kecil je. Ada pula purpose, design, finding, research limitation, originality. Simple je. Saya yang first experience saya, bila saya nak buat macam ni, saya pergi dekat jurnal saya nak hantar tu. Contohnya saya nak hantar International Journal of Lean Six Sigma. Ini jurnal ni memang saya loyal lah. Saya dalam bidang ni, saya memang kena jaga. Kalau saya nak jadi reviewer pun, jurnal ni dia. Saya tak ada banyak masa untuk commit untuk jadi reviewer. Dan saya hanya jadi reviewer dengan jurnal yang saya nak submit je. Contoh jurnal ni lah. Journal of Lean Six Sigma ni kalau saya dapat task jadi reviewer memang saya commit. Sebab saya tahu lepas ni saya nak hantar kat jurnal ni. Ini adalah salah satu kolaboratif. Sebelum kita nak diterima untuk diterbitkan dalam jurnal tu, at least kita volunteer to be a reviewer. Biasa kita jadi review 1-2 task tu. So barulah kita hantar artikel kita. Jadi chief editor pun nampak, dia sedar, okay, oh nama ni familiar, oh dia ni biasa jadi reviewer kita. So dia tak akan simply reject lah. So bila dia dapat artikel kita, mungkin dapat manager, mungkin dapat minor, tapi dia tahu bahawa dia kena jaga kita sebab kita ada track record yang cantik. Bila dapat task jadi reviewer, bagi 2 minggu, 2 hari kita reply. So kita ni dapat green color lah, green light. Maksudnya ni reviewer yang aktif, yang sangat positive feedback, cepat pula tu. Jadi kita ni mendapat satu reputation dekat Lean Six Sigma Journal contohnya. Jadi itu satu lagi tips lah. Kalau you all ingat nak jadi reviewer journal ni, dia tak tengok kita siapa pun. Email je dengan chief editor. Okay, katalah dear professor, I'm request to be as a reviewer. I'm attach my CV. Lebih kurang macam itulah. Buatlah yang elok sikit. Jadi attach lah CV siap-siap. Okay. Nanti dia akan ambil. Sebab jadi reviewer ni volunteer. Bila volunteer ni, kita nak orang yang aktif je. Orang yang cepat, orang yang willing, orang yang boleh bagi komen, orang yang boleh bagi konstruktif komen. Okay, itu Jadi kalau tanya saya, Emerald, tip dia simple je. Cara dia, salah satu kita nak bincang malam ni adalah appendix. Yang kedua adalah to be a reviewer juga. Itu salah satu cara lah untuk jadi reviewer. Okay. Alright, topik ini adalah Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organization Performance. Ini straightforward je tajuk. Cuma tambahlah dekat for automotive supplier. Nak kena tahu juga sektor mana, industri mana kan. Okay, dia tak ada saya letak in Malaysia dan sebagainya. Ini ketiga lah. Memang kita jumpa artikel yang sebut in Malaysia, pernah juga saya letak in Malaysia tu, tapi pada tahun-tahun yang agak lama sedikit lah. Tak apalah, nanti kita tengoklah mana tajuk yang saya letak kat kata Malaysia, mana yang tak. Okay. So yang ini adalah research paper yang terbit dekat International Journal of Lean Six Sigma pada tahun 2016. Okay, ada appendix. Ini full lah. Kalau tanya saya punya doctorate, objektif saya nombor 2. Objektif nombor 1 saya semalam. Critical success factor. Objektif nombor 2 saya memang itulah. Construct Lean Six Sigma, strategic control system dengan organizational performance. Okay. So kat sini letaklah untuk Lean Six Sigma yang pertama ada leadership,
Ada berapa soalan? Ada 6 soalan, 6 item, sorry. Structure improvement procedure ada 6 item, quality information analysis ada 6 item, supplier relationship ada 6 item, just in time ada 6 item, customer focus ada 6 item, focus in metric ada 6 item. Itu untuk construct Lean Six Sigma. Untuk strategic control system ada clarify, translate strategy, okay, ada communication linking, ada planning and target setting, and strategic feedback and learning. Kemudian kita ada organization performance. Yang ketiga, ada financial, customer, international business and innovation learning grow. Kalau tanya saya ni banyak. Mungkin ada orang tanya lah, patutnya banyak artikel boleh buat. Memanglah. Kalau ikutkan sebenarnya, Lean Six Sigma satu artikel. Okey, strategic control system ni satu artikel. Organizational performance ni pun satu artikel. Boleh tak kalau saya nak ambil financial je? Boleh. Appendix ada 8 item macam tu pun boleh letak. Tak kisah, dia tak kira banyak sikit. Jadi kat sini, kalau macam ni saya letak full lah. Jadi saya tunjuk yang sikit. Saya tunjuk yang full dulu. Macam yang tadi pun full juga untuk TPM, Kaizen dengan performance. Yang ni pun untuk Lean Six Sigma, strategic control system dengan performance, saya tunjuk yang full. Jadi boleh letak di bahagian appendix, full set instrument. Yang ni gunakan soal sidik lah. Okey, yang ni adalah student saya. Macam semalam saya dah beritahu lah. So ni bidang dia buat master dan PhD bawah saya, bawah bidang management accounting. So topik dia adalah dalam artikel ni hantar dekat Emerald. Yang dia ni senang. Saya ajar sekali je dia dah. Kalau you type nama Nur Syazwani Muhammad Fuzi dekat Emerald, dia memang loyal lah. Dia memang tak jumpa jalan keluar dah. Cuma jadi isu, jadi pensyarah news ini. Saya kata you kena good plan. Jangan hantar jurnal yang bukan-bukan. Fokus pada Emerald. Cuma you kena good plan. Kalau nak dapat KPI 2023, tahun ni dah kena tulis dah Emerald. Jangan tulis tahun 2023 untuk KPI 2023. Tak boleh. Kena tulis tahun sebelum. Itu preparation and good planning dia. Jadi jangan hantar tempat lain. Sebab dia dah tahu dah trik nak masuk ke Emerald. Saya jumpa beberapa lagi. Beberapa sahabat-sahabat saya. Ustaz. Ada seorang ni, ustaz ni, daripada utara sana, Kolej Islam Perlis. Fatullah nama dia, Ustaz Fatullah. Jadi dia ni memang pergi kelas saya ingat lagi kelas face-to-face, dia duduk depan sekali. Dia cakap pelan je. Saya ni dalam bidang agama, pengajian Islam. Kajian saya memang guna kitab je. Dan banyak reference saya pun tak banyak jurnal. Boleh ke bidang saya ni nak terbit dekat Emerald? Saya kata ke Ustaz, bidang ni rare. Saya tahu challenge dia dalam bidang agama ni. Tapi boleh Ustaz. Saya bagi tips kat dia. Ustaz macam ni. Ustaz hantar dekat Emerald. Sebab dekat Emerald banyak dalam bidang agama boleh terima. Okey, Ustaz memang boleh masuk kitab. Tapi Ustaz tak boleh tak masukkan jurnal. Sekarang ni kena usaha macam mana pun masukkan artikel jurnal Emerald. Maksudnya cite lah jurnal daripada Emerald dalam artikel Ustaz tu. Jadi saya ajarlah macam mana teknik-teknik nak buat citation. Slate-slate perkara dalam metodologi, slate-slate dekat bahagian background, slate-slate dekat adalah banyak kajian dekat bahagian cadangan. Okey, ada bahagian-bahagian ruang. Jadi dia cuba cite. Dia cite dan dia cite jurnal tu dekat Emerald. Strategi dia berjaya. Sekarang tak jumpa jalan keluar dah. Tak jumpa jalan keluar. Dia dapat je artikel hantar Emerald. Dapat artikel Emerald. Itu contoh memang tak ada jalan tau. Jalan dia jalan mati. Dia memang kalau saya tengok artikel dia semua kitab je. Kan memang tak akan tembus dekat Emerald, tapi atas usaha dia untuk tembus juga dekat Emerald tu dengan dia nak masukkan banyaknya citation dalam publisher, dia nak hantar dekat Emerald, jadi almost citation dia kena dekat Emerald lah. Jadi dia usahakan. So sekarang tak ada masalah lah, dia boleh buat self citation. Malah dia bantukan kawan lain dalam bidang agama Islam yang nak hantar dekat Emerald, dia dah tahu dah macam mana nak hantar. Sama macam you all sekarang ni, saya memang galakkan hantar ke Emerald lah. Ini salah satu platform yang bagi saya, dia sangat friendly dengan Malaysia. Cara penulisan orang Malaysia sangat match dengan dekat Emerald. Emerald memanglah dia tak adalah lama sangat. Dia selepas kita merdeka lah. Dia tak boleh lawan lah Taylor and Francis, lawan Springer. Tu wujud pada negara kita sebelum merdeka lagi. Ratusan tahun dah dia establish. Tapi Emerald ni dah almost 30-40 tahun. Jadi saya rasa dah almost dia 67, almost 40-50 tahun dah. Kan? Lama dah juga Emerald ni. Jadi kat sini at least kita boleh tengok bagaimana kita sebagai researcher boleh tembus dekat Emerald. Saya beritahu sebab saya biasa dengan Emerald. Saya banyak terbit artikel. Student saya ramai terbit dekat Emerald. Okay. So yang ini sampel dia adalah 395 lah. Maksudnya full kajian penuh dia. Okay. So dia pun sama letak kat appendix dia topik environmental management accounting practice. So saya pergi topik dia kat sini. Sorry, saya baca topik dia, environmental management accounting practice and organization performance and information system. So ada 3 lah. Dia ada environmental management accounting,
Organizational performance dengan ada information system. Ada 3 lah. So dia letak lah untuk environmental management accounting dulu. Ada environmental cost, okay, ada environmental regulation, environmental safety, kemudian dia ada customer focus, kemudian ada information system, okay. Jadi itu contoh artikel dia lah. Okay, orang yang sama Nur Syazwani Muhammad Fuzi ni, dia tulis artikel, ini master dia, yang ni master dia. Dia buat CSR practice, ISO 26000 and performance among Malaysia automotive supplier. Ni first experience dia. First experience dia masa master, saya cabar dia, hantar dekat Emerald. Dia pun seronok. Dia kata banyak-banyak artikel dia pernah terbit masa master. Inilah dia punya orang kata peak time dia lah. Yang dia pun bersemangat nak buat PhD. So dia dah tahu dah macam mana nak hantar dekat jurnal macam Emerald. So dia pun dah tanam cita-cita nak jadi pensyarah. Sebab dia dah yakin dah bagaimana dia ni kalau saya nak cerita sikit, bukan buka aib dengan dia kan. So biasalah kan, orang yang bukan bidang researcher nak tulis satu perenggan pun jenuh saya semak. And dia pun baru nak belajar tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi bukan senang. Tapi sebenarnya dia dapat jalan lah macam mana nak tembus dekat Emerald ni. Okay. Jadi ini dia punya topik CSR practice ISO 40000 and juga and performance. Topik pun sangat penting. Saya ni memang tugas saya ni bukan tugas lah. Memang hobi saya, memang saya investigate topik-topik yang current lah. So saya nak supaya student PhD saya ataupun kawan-kawan yang collaborate dengan saya supaya topik kita tu match dengan demand yang jurnal itu nak. Jadi pemilihan topik tu memang saya ke depan sikit lah. Dalam topik CSR practice ni dia dah kena advance. Dia dah go through environmental, dah go through the safety, dah go through pada social base. Sebab tu dia guna ISO 40000. 40000 ni ada CSR punya ISO. Okay. So dia punya full instruments. So dia ada CSR practice. Okay. Kemudian dia ada ISO 20000. Okay. Kemudian dia ada CSRP lah. Corporate Social Responsibility Performance. So dia hantar dekat jurnal Social Responsibility Journal. Of course lah tajuk pun CSR. So hantar pun kena jurnal yang tepat. Hantar dekat Social Responsibility Journal. Okay. Kemudian tadi yang full artikel yang saya hantar dekat Emerald. Okay, sekarang ni masih lagi bincangkan kajian penuh yang saya punya instrumen terbit dekat Taylor & Francis. Okay, yang ni. Okay, topik dia adalah Lean Manufacturing Practice ISO 40001 and Environmental Performance in Malaysia Automotive Supplier. So ini saya letak country. Okay, base sebab saya tengok dekat jurnal tu, sebab jurnal ni adalah international journal, saya tengok juga ada orang meletakkan nama country, jadi saya letak nama country lah. Dan dekat jurnal ni, nama jurnal ni adalah International Journal Management Science and Engineering Management. Saya kalau hantar dekat Taylor & Francis ni memang ada keyword engineering lah. Saya tak tahu saya nak ke bidang mana. Kalau saya nak ke bidang engineering, saya memang hantar jurnal dekat Taylor & Francis kebanyakan. Sebab bidang saya, sifu saya, guru saya, orang dalam bidang saya, dalam bidang engineering duduk dekat Taylor & Francis. Jadi memang saya kena hantar dekat Taylor & Francis. Jadi kalau you tengok paper saya dekat Taylor & Francis, semua paper saya dekat Taylor & Francis adalah ada kaitan. Nama jurnal tu mesti ada berkaitan engineering. Kan? So yang ni Lean Manufacturing Practice ISO 40001 Environmental Performance in Malaysia Automotive Industry. So kalau tengok kat sini dia receive 16 November 2015, accepted 12 Januari. Dia kena bertabah sikit lah. Sebab tu kalau tengok orang hantar jurnal banyak kan, kita pun tengoklah publisher kan. Okey, publisher ni bayar terbit kan. Tapi kalau tengok hantar kat Taylor & Francis, orang tahulah. Siapa yang hantar jurnal kat Taylor & Francis, dia tahulah kesabaran tahap mana. Bayangkan hantar hujung tahun 2015, awal tahun 2017 baru dapat lah. Almost 2 tahun jugalah kan. Kalau tengok tahun 2015, 2017, almost cecah 15, 16, 17. 3 tahun. Tu basically. Tapi biasanya jurnal-jurnal dekat Taylor & Francis ni, okay, dia memang macam tu. Jadi kalau tanya saya, dia memang kepuasan dia memang kena sabar lah. Itu yang bila hantar kat jurnal ni kena sabar sikit lah. Kan? Okey, ini topik ni ada 3 lah. Lean Manufacturing, ISO dan Environmental Performance. Ini semua ni yang saya tunjuk, jurnal-jurnal yang saya tunjuk daripada tadi, yang pertama tadi. Semua ni kalau kata citation saya banyak, disebabkan dia orang ni lah. Tak, sia-sia saya tunggu 2 tahun, 3 tahun artikel ni nak terbit. Memang bila dapat terbit, banyak orang download, banyak dapat citation. Okey, salah satu kekuatan orang yang nak study pasal ni banyak ni. Kalau you tengok kan, orang nak study Lean Manufacturing, boleh ambil questionnaire kat sini. Orang study ISO 40001, boleh adapt item kat sini. Environmental Performance dekat sini. Saya patah balik kan. Yang tadi, yang CSR, ISO 40000, Performance. Okey, Environmental Accounting,
information system, organizational performance. Okey, yang ni Lean Six Sigma, strategic control system, organizational performance, total productive, Kaizen events, performance. Semua ni ada instrumen. Jadi saya tak risau orang kata mungkin zaman saya ada anak, nanti mungkin anak-anak saya pun kalau memang kebetulan dia ambil bidang ni, dia ambil decide lah bapak dia. Kan? Jadi ini kalau tanya saya dalam salah satu career saya dalam akademik, salah satu jariah saya memang suka untuk terbitkan artikel yang berkaitan instrumen supaya instrumen saya bermanfaat kepada orang lain, supaya orang ambil instrumen saya untuk buat kajian lanjutan atau kajian di tempat yang lain pula. Okay. So yang ni dia punya item untuk lean manufacturing. So ada supplier management, so ada employee involvement, just in time, customer focus, ke process control. So ISO 40001 ada management approach, organization change, environmental performance, operational performance, innovation performance. Okay, right. Okay, saya ada pengalaman juga full saya, kajian sebenar saya terbit dekat Indes Science. Okay, Indes Science ni antara jurnal pioneer yang based on Switzerland. So dia ada collab dengan UK juga. So adalah jurnal-jurnal baru sekarang kan, macam MDPI, Frontier, itu daripada Switzerland juga tapi dia baru lagi. Jurnal tu bagus tapi dia baru, dia pun kita panggil sedikit little bit unstable. Ada juga jurnal-jurnal yang bawah MDPI dengan juga Frontier tu ada yang discontinuous corpus. Tapi saya faham memang dia publisher yang baru. Jadi dia sekarang ni dia kena jaga citation je. Dia banyak publish artikel jurnal, so dia kena banyakkan dapat citation. Barulah dia dapat duduk sama tinggi dengan Indes Science ni. Kan? Jadi ni contoh paper yang saya terbit pada tahun 2020, relationship between sustainable manufacturing practice, lean improvement and performance. Okay? So paper ni inilah dia punya orang dalam bidang ni, memang saya kenal ramai orang yang dekat Malaysia, memang WhatsApp saya, dia tanyalah, boleh tak dapatkan instrumen sustainable ni, management practice. So memang artikel ni memang orang cari adalah instrumen sustainable management practice. Lean improvement tak ramai nak buat kan, sebab dia advance sikit. Tapi itulah, saya bayangkan in future, so orang akan ambil juga lean improvement ni. So dia ambil lah soalan ni untuk appendix untuk sustainable management practice. Okay, ada sustaining lean untuk improvement. Okay, ni ada semua untuk sustainable performance juga. Okay. Okay, kemudian kita pergi pada next section. So kita dah tengok full article daripada Emerald, dah tengok full article daripada Taylor and Francis, dah tengok full article daripada Indes Science. Sekarang ni artikel penyelidikan yang mana ada appendix juga, tapi dia bukan kajian penuh. Dia daripada proses penyelidikan. Dia dalam salah satu proses penyelidikan, tetapi kita boleh masukkan dalam appendix. Okey, contohnya artikel ni. Artikel ni daripada Jurnal Malaysia sendirilah. Confirmatory Factor Analysis of Flexibility Supply Chain for Malaysia Automotive Supplier. Okey, artikel ni saya hantar dekat UTM. Dia ada Jurnal Science Humanica. Okey, so dekat sini, dia kalau ikutkan, dia tak menjawab mana-mana objektif saya pun. Dia bukan objektif 1, bukan objektif 2 dalam research grant saya. Tetapi dia adalah proses penyelidikan, iaitu CFA. So kita nak buat CFA je untuk Flexibility Supply Chain for Malaysia Automotive Supplier. Okay. So soalan ni sikit je. Saya ada dua je. Flexibility dalam konsep flexibility supply chain ni, dia ada dua. Dalam flexibility supply chain ada dua, iaitu flexibility supply chain dengan lean supply chain. So adalah soalan ni, untuk flexibility supply chain ada 4 item, untuk lean supply chain ada 6 item. Okay. Cuma bukanlah saya nak menidakkan Sains Humanica dengan UTM. Mungkin jurnal daripada Malaysia ni kurang promotion dan kurang marketing. Mungkin orang Malaysia jumpalah artikel ni. Tetapi orang yang dekat luar negara tak jumpa. Jadi tak jumpa, dia tak jumpalah instrumen flexibility supply chain dengan lean supply chain dengan flexibility supply chain tu orang tak jumpa. Jadi kat sini pentinglah bahawa kadang-kadang kita sendiri, saya akui saya kena jujur dekat sini, betapa pentingnya kita kena hantar jurnal kita dekat top publisher macam Science Direct, okay, dekat Emerald ke, Springer ke, Taylor and Francis ke, dekat Indes Science ke, dekat Sage ke, Willy ke, yang dah top publisher ni, sebab memang expert audience, pelajar-pelajar saya pun memang saya galakkan untuk terbit artikel jurnal dia dekat top publisher, okay, supaya ramai audience, ramai yang baca, ramai yang akan view, banyak yang akan download, banyak yang akan dapat citation. Okay,
Jadi yang contoh artikel ni dalam proses dia, contoh kat saya tunjuk ada dua instrumen saja. Daripada satu, ada dua factors. Satu factors flexibility supply chain, satu lagi lean supply chain. Okey. Okey, ini adalah kelebihan appendix dalam instrumen. Okey, saya nak kongsikan juga artikel-artikel penuh selepas inilah. Ada banyak lagi artikel-artikel sebelum ni, termasuk artikel yang semalam lah, yang mana dalam paper critical success factors pun ada dia punya, ada sedikit yang kita dah buka full artikel semalam tapi kita tak tengok dekat appendix. Okey, so sekarang ni saya buka soalan jika ada soalan. Ada soalan? Sebelum saya buka artikel penuh. Sekarang ni stage yang nak pergi bedah dah. Saya nak pergi bedah, nak tengok full artikel lah. Supaya kita lebih faham bagaimana structured dalam penulisan pula. Bila kita nak masukkan appendix tu. Okay. Ada soalan? Untuk tanya berkaitan dengan appendix malam ni. Okay. Okey kalau okey saya okey ada soalan. So far okey. Okey saya stop share, saya tunjuk artikel penuh. Okey. Alright, artikel penuh saya buka full text artikel dulu Okey, saya nak masukkan contoh artikel yang continuity daripada semalam. Okey, semalam kita ada buat paper tentang critical success factor, cuma kita tak bincangkan dia punya instrumen. Okey. Jadi saya mulakan dulu, saya pilih dulu artikel ni, sekejap Okey, ni semalam paper saya tunjuk kita bincang dia punya instrumen dulu Tak apa, kita kat sini ada banyak sikit. Hari ni ada banyak artikel nak tunjuk lah. Dia tak banyak nak bincang, cuma nak tunjuk dia punya kepentingan instrumen tu ada dekat bahagian appendix. Sebenarnya topik ni tak perlu ambil banyak masa. Okey, ini yang semalam. Yang semalam yang join kelas critical success factor, kita dah bedahkan semalam paper artikel ni kan. Jadi kita tak payah bedah lagi lah. Okey, dalam artikel ni dia ada introduction, kemudian literature review semua. Okey, di sini dia letak bukan di appendix. Bukan di appendix. Ini contoh dia. Paper critical success factor yang tak hadir semalam, kalau you nak tahu artikel ini, critical success factor ni based on the pilot study je. Iaitu 26 responden je based on the pilot study. Okay, pilot study pun tak share boleh. Screen, doktor, minta maaf, tak share tu doktor. Okay, sorry. Saya patah balik sekejap seronok sangat nak kongsi sampai tak share sekejap Kita boleh patah balik. Okay, sorry, minta maaf sangat-sangat. Okay. Okey, artikel ni semalam kita dah discuss dah bedah dah. Tajuk artikel ni adalah Critical Success Factor of Sustainable Manufacturing Practice in Malaysia Automotive Industry. So ni terbit dekat Taylor & Francis. Memang menunggu jugalah artikel ni nak terbit. Kalau you tengok kat sini 23 Februari 2015, 19 Disember 2016. Kan? Jadi kalau pelajar-pelajar PhD kena cepat, jangan lambat untuk hantar artikel dekat top publisher ni. Dia punya komen tip-top. Saya akui the best comment so far yang saya pernah dapat dekat Taylor & Francis. Jujur komen dia, konstruktif komen. Bagi student PhD, dapat honest punya komen, boleh tambah baik tesis, hantarlah dekat Taylor & Francis ni. Okay. Jadi dekat sini menggunakan sampel tak banyak, 26 responden based on the pilot study. Okay. Apa yang saya nak kongsi kat sini adalah instrumen. Yang ni ada 6 muka surat je lah, yang depan tu cover page 6 muka surat je. Dekat muka surat yang ketiga ni dia masukkan item. Okay, asalnya saya tak masukkan table ni. Table ni tak ada dalam artikel ni, tapi dalam komen panel tu smart, reviewer tu smart. Dia kata dia request, ayat dia guna request. Dia request masukkan item ni dalam artikel ni. Jadi saya masuklah artikel ni. Ada kesilapan sikit sebenarnya artikel ni. Kat sini saya tulis adopted. Saya pun tak perasan. Sebenarnya adapted. Sebenarnya yang ni bukan adopted daripada ni. Sebenarnya saya adapt daripada scholar-scholar ni. Ada kesilapan sikit lah. Tapi dah terbit, dah buat macam mana kan. Tapi yang ni sebenarnya adapted. Dia bukan adopted. Okay. Jadi saya letaklah untuk MP ada 10 item. SCM ada 3 item. Sikit lah bagi sesiapa yang nak buat research kan.
Risiko pakai 3 item. Kita dalam research sepatutnya kena ada banyak item lah. Just in case nanti kalau buat factor analysis, 1 item ni kena delete, tinggal 2 tak survive. Kalau tinggal 2 item je, automatic SCM ni kena remove semua. SR ni tinggal 2, remove semua. Jadi recommend jugalah siapa yang nak buat questionnaire instrument, at least saya suggest 5 hingga 8 lah. Kita tak tahu bila kita dah propose 5 hingga 8 hantar dekat expert, dah buat factor analysis dan sebagainya, mungkin ada item yang kena delete. Okay. Jadi ini contoh-contoh lah yang orang kata factors dan item lah untuk sustainable yang ni. So saya terbit hantar dekat jurnal ni lah, International Journal of the Sustainable Engineering. Sesuai lah dengan topik dia Sustainable Management Practice. So saya hantar dekat Sustainable Engineering ni. Okay, ini artikel pertama. Artikel ni based on critical success factor lah yang semalam. Yang semalam kita tak bincang sangat pasal instrumen ni. Jadi instrumen ni kalau nak letak list macam ni, lupa nak cakap. Okay, boleh juga letak dalam teks macam ni lah. Nak letakkan appendix pun boleh. Tadi kita bincang appendix kan. Tapi dalam case ni, example ni dia letak dalam ni. Penting kan letak. Tak payah letak kotak-kotak macam questionnaire yang kita nak submit dekat participant atau respondent tu. Kita list macam ni je. Orang faham lah soalan-soalan ni. Okay. Okay, tu yang pertama. Okay, saya stop share. Okay. Kemudian saya nak bincang artikel yang kedua. Okay, artikel yang kedua ni juga. Sekejap datang daripada critical success factor. Saya ambilkan paper critical success factor dulu sebab kita dah janji semalam. Ada remind yang bahawa yang bahagian instrumen tu saya forward pada hari ni. So yang ini artikel. Sebentar saya share. Yang ini daripada student saya yang sekarang jadi pensyarah dekat UTM kan. So Nur Syazwani Muhammad Fuzi ni. Okay. So artikel ni memang saya kalau orang tanya saya nak buat artikel ni, salah satu artikel yang saya kerap share lah. Dekat WhatsApp pun saya share je artikel ni. Okay, paper ni adalah Critical Success Factor of Environmental Management Accounting. Kita pun dah lalui bedah semalam, dah go through one by one. So kat sini dia punya sampel 60. Yang ni based on the pilot study juga. Based pada pilot study ada 60 saja. Okey, kita dah bedah semalam. Okey, tengok proses dia kan. Simple je. Start introduction, kemudian ada table, kemudian ada literature review. Okey, kemudian dia dah cerita tentang metodologi. So metodologi, kemudian ada expert. Okey, kemudian ini dia punya demografi, yang 60 orang tu. Okey, kemudian ini dia punya Cronbach alpha. Okey, yang ni dia punya result dia lah. Result dia mean je. Pakai mean je ni. Pakai mean je, betul kita ranking kan. Yang paling tinggi environment safety, paling second adalah management commitment. Kemudian dia buat graph. Graph ni simple je buat pakai Excel. Okey, yang lebih penting appendix, banyak site jurnal yang dihantar. Jurnal ni MBE, Measuring Business Excellence. So dia kena cite lah Measuring Business Excellence, dan lain-lain tu kebanyakan pada jurnal Emerald. Itu tips. Okey, dekat appendix dia letak satu bahagian je. Kalau tanya satu IV je, iaitu Environmental Management Accounting, dia tak macam saya. Macam saya letak full kan? Tak. Dia letak satu je, Environmental Management Accounting Practice ni, dia letaklah item untuk environmental cost, environmental regulation, environmental safety, management commitment, customer focus. Dah. Semalam kita dah bincang kan, senang je. Basically paper critical success factor ni degree project atau master project pun memang boleh jadikan sebagai objektif nombor 1 dalam kita punya kajian. Jadi kita boleh terbitkan artikel critical success factor. Okay kan? Jadi appendix tu penting. So artikel ni citation dia punya dah laju kan. Kawan saya terkejut, dia kata, kau punya student PhD ni dah lawan Tokeh, dia kata. Baru jadi pensyarah setahun, kita tengok artikel dia, citation dia laju. Saya kata tu, ni salah satu tips dia. Dia ni bagus, dia dengar kata, dia memang dia tak sia-siakan apa kajian master, kajian PhD dia, semua dia kongsi instrumen dia. Jadi siapa-siapa nak dapat instrumen, dia tak payah share thesis dia. Nak instrumen, kau pergi je kat Emerald ataupun dia share je kat WhatsApp, dia punya full text artikel. Okay. Okay, saya stop share ni, kita tengok artikel yang lain pula. Okay. Boleh macam biasa kalau ada soalan macam semalam juga, ada soalan boleh share dekat, boleh tanya dekat bahagian chat, saya cuba respon. Okey, yang ni juga paper. Saya laju sikit sebab kita dah tengok 2 contoh paper critical success factor ni. Okey, yang ni saya tunjuk juga paper daripada yang buat digital library semalam. Okey, digital library ni, so dia punya topik dia critical success factor of the continued usage digital library, successful implementation in military context. Okey, kajian ni, okey, dia hantar dekat digital library perspective.
Okey, kajian ni menggunakan 22 item, sampel dia 105. Tapi ini masih lagi pilot dah, nampak ni. A pilot study. Masih lagi pilot. Okey, kita tengok dia punya bahagian appendix. Minta maaf saya terus loncat terus pergi appendix. Okey, sebab yang ni dah bedah dah. Sekejap lagi artikel yang belum bedah saya bedah. Okey, dia masukkan kat sini appendix dia. Dia letaklah construct, organization support. So dalam tu adalah measurement item dia. User satisfaction, net benefit, continue user intention. Jadi memang salah satu reason juga saya tahu orang akan cite artikel dia because of dia punya construct dan dia punya item, especially dia punya instrument item ni lah. Ini salah satu kelebihan dalam topik dia lah kan. So hantar jurnal pun dekat digital library perspektif antara top jurnal juga. Dalam bidang ni antara top jurnal. Orang pun dok tanya, orang pun dok investigate. Sempoinya artikel ni pakai pilot study je. Pakai nilai mean je. Memang nilai mean. Dia pun sama macam tadi juga kalau saya tunjuk kan. Memang pakai nilai mean je. Ni nampak nilai mean ni. Base pada mean kita ranking kan. Yang lagi tinggi mean, jadi itulah ranking nombor 1. Itu je. Bukan ada buat apa-apa analisis pun. Yang ni kita panggil analisis deskriptif je. Selain pada kita sebut critical success factor, dia adalah deskriptif je. Kita nak tengok identify the level je. Kita rankkan dia. Okay. Alright. Kemudian ada satu lagi artikel dalam bentuk critical success factor. Yang last lah. Semalam pun saya tunjuk artikel ni sebagai last. Yang ni lah orang kata king lah. Inilah artikel yang saya jatuhkan sebagai king. Artikel yang paling banyak citation dalam rekod saya lah. Kalau you kata saya banyak dapat citation, saya kena ucapkan terima kasih pada diri sendirilah. Artikel ni lah yang paling banyak dapat citation. Sebab itulah orang kata memang rezeki saya lah. Orang industri duk panggil saya sebabkan artikel ni lah. Semua industri, semua institusi, lean institusi, elok hospital, elok manufacturing, yang baru ni JUPAM, Jurukuh Pemetaan Malaysia, semua sebab alert paper saya ni. Paper alert ni jadi macam paper yang dalam bidang lean, dia dah jatuh pasal ni antara dalam golongan-golongan yang banyak dapat citation lah artikel ni. Okay. So ini first experience saya terbit dekat Emerald. So critical success factor of Lean Six Sigma. Okay, yang kita dah bincang semalam. So saya pun straightforward je lah. Jadi memang paper ni, inilah output dia yang last. So yang paling tinggi itulah paling tinggi dia punya top ranking untuk critical success factor iaitu leadership. Okey, kemudian ada kat citation, kita pun dah bincang semalam dekat reference saya cite chief editor, saya cite journal ni, saya cite banyak journal dekat Emerald. Last sekali kita ada appendix. Okey, appendix ni tadi dah terbit dah. Tapi saya terbitkan lagi sekali sebab yang ni single je. Dia Lean Six Sigma. Yang tadi full artikel ada Lean Six Sigma, strategic control system, kemudian ada organizational performance. Okey, nanti saya compare, ingat So yang ni saya tunjuk ini dulu. So appendix ni ada 6 item untuk leadership, structure improvement procedure dia ada 6, quality information analysis dia ada 6, supply relationship ada 6, just in time ada 6, customer focus ada 6, focus in metric ada 5, ada 6 sorry. Ada juga item yang saya letak kat situ yang saya drop item lah sebab ada buat EFA. Okey. Alright. Macam ni lah, macam SR6 ni yang saya buat satu-satu ni, item supplier relationship nombor 5 dengan 6 ni ada simbol saya letak satu ni saya drop disebabkan ini item 1 saya drop item for exploratory factor analysis, dia ada deduction kat situ. Okey, kalau you tengok artikel ni saya cuma bincangkan 7 faktor dalam Lean Six Sigma. Okey, 7 faktor dalam Lean Six Sigma ada itulah. Okey, ini paper berkaitan dengan critical success factor of Lean Six Sigma. Okey, saya stop share sekejap. Okey, kemudian saya tunjuk satu artikel yang kesinambungan dia. Okey, sebentar. Ini kalau orang tanya nanti, boleh ke instrumen tu saya dah terbit, boleh tak terbit lagi sekali? Ni contoh dia. Ni contoh, nampak ni, ada Lean Six Sigma ni. Saya masukkan lagi dia punya instrumen. Okey, tadi tu cuma study tentang Lean Six Sigma saja. Tapi dalam kajian ini, saya punya modeling ada campur Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organization Performance. Jadi artikel ni boleh ke saya terbitkan balik? Okey, ini jawapan dia. Okey, jurnal tadi yang saya hantar untuk Lean Six Sigma tadi, nama jurnal dia adalah International Journal of Lean Six Sigma. Yang second paper ni pun saya hantar tempat yang sama.
Takkan International Journal of Lean Six Sigma nak saman International Journal of Lean Six Sigma, nak saman Otters. Takkan Nurul Fazli Habibin ni nak saman Nurul Fazli Habibin. Jadi sebenarnya boleh juga. Jadi kalau terus-terus jam dekat bahagian appendix, lagi sekali saya tayangkan balik. Kan benda yang sama ni. Lean Six Sigma, ada leadership, ada structure improvement procedure, ada quality information analysis, supplier relationship, just in time, customer focus, focus metric. Ada sampai situ je tadi kan. Ini ada sambungan lagi. Sebab ni full version. Ada strategic control system pula kan. Okay, kemudian ada apa? Kat sini ada dia punya performance. Sorry, tertinggal performance kan. Ini yang lepas strategic control system ada performance pula ni. Organizational performance pula. Jadi dua appendix yang gunakan instrumen yang sama, tapi saya terbitkan 2 artikel. Because satu artikel pertama tu tengok single je. Critical success factor untuk Lean Six Sigma. Tapi yang ni ada 3 konstruk besar. Lean Six Sigma, strategic control system dengan organizational performance. Ini contohlah. Okay. Jadi alang-alang buka artikel, kita tengok dekat atas lah. Artikel ni tak bedah kan. So bagi siapa-siapa yang gunakan Sam Amos, boleh rujuklah artikel ni untuk faham berkaitan method jugalah. So yang ni artikel ni dia 20 tolak cover page, 27 muka surat. 27 muka surat lah. Okay, jadi saya buat fast review lah kan. So ni topik dia, so ni abstract dia. Okay, kemudian macam biasalah ada introduction and saya ceritalah quality initiative. So semua perkara yang saya kaji ni sebenarnya bidang saya adalah ni. Quality initiative. Lebih deep adalah lean operation. Okay. So ceritalah ada kawan-kawan dia, ada yang study pasal TQM dan sebagainya. So TQM adalah quality initiative. Lean pun sebenarnya adalah quality initiative. Kalau you pernah dengar Six Sigma pun quality initiative. Ni dalam bidang-bidang saya lah. So pusing-pusing student saya buat topik ni lah. Kan? Okay, so ceritalah apa Lean Six Sigma. Okay, kemudian over the year dah banyak dah various initiative program. Okay. Kemudian perenggan terusnya quality initiative, the strategic and the strategic control system are not integrated. So banyak kajian-kajian lepas ataupun kita dah tengok dalam industri dia orang tak integrate. Sebab itulah bila study pasal lean, dia apply lean dalam organization dia tak jadi strategic. So in order to make sure Lean Six Sigma ni jadi strategic agenda atau strategic operation activities, so dia kena blend dengan Lean Six Sigma lah. Sebab tu memang next research grant saya memang kawinkan Lean Six Sigma ni dengan strategik tu. Tu jadi Lean Six Sigma Scorecard Performance Tools. Itu paper tu saya terbit dekat Taylor lah. Yang tu saya tak bedah lah sebab yang tu tak ada instrumen dalam tu. Okay, ni literature review banyak sikit lah. In the recent time, okay, and integrate with Lean Six Sigma initiative, have been focus agenda among academician and practitioner. Lepas tu dia buat citation, saya buat citation. Furthermore, according our to many company recognize. Okay, ni masih lagi cerita benda literature lah kan. Okay, ni literature dia. Okay, alright. Kemudian panjang sikit lah kan. Kemudian siapa yang buat kuantitatif kan, bila buat literature kita kena come out hypothesis. Macam ni lah. Hypothesis pertama lepas cerita bla bla bla. Okay, in this study the impact of Lean Six Sigma implement of OP will be investigate. Justru itu inilah hipotesis dia. Positive and direct significant relationship between Lean Six Sigma and OP. Okay, benda yang sama explain pula untuk hipotesis yang kedua. There is positive direct significant relationship between Lean Six Sigma and strategic control system. Okay, cerita sikit lagi. Keluar pula hipotesis nombor 3 and positive direct significant relationship between strategic control system and organizational performance. Last sekali hipotesis nombor 4 adalah nak tengok mediate the impact of Lean Six Sigma implementation on the OP increase with mediate and of SCS ni supply chain pula. Strategic control system of national automotive supplier. So ceritalah method. Ni PhD punya kerja kan, detail lah. Cerita satu persatu ni method dia. Dia study one of the objectives to investigate instruments. Okay, dia gunakan survey method. So beritahulah in this study dia tengok relationship tentang 3 konstruk ni. Okay. Kemudian ceritalah ada expert validation. Inilah for academician, for consultant, industry expert. So kalau cerita tentang who the expert for this study, based academician, consult. Ini pun ada orang cite dia kata, according to Habibin 2016, we need to identify the expert. Expert can be academician, consultant and industry expert. Jadi dia orang cite saya pasal expert ni pun dia ada cite. And
Kemudian ceritalah pilot study, yang ni paper ni dah terbit dah. Okey, dapat 59 kuesioner yang diterbitkan paper sebelum ni. Okey, ni ceritalah komen-komen. Ini pun nak tengok apa komen-komen daripada expert komen, daripada general komen. Jadi kadang-kadang ramai orang belajar juga tengok pada komen, oh rupanya yang ni kena masukkan dalam tesis kita juga. Okey, ni memang detail lah. Memang saya ambil daripada tesis sebenarnya. Saya pindah daripada tesis jadikan artikel. So ceritalah bila banyak software-software lain. Ada Listral, ada EQS, ada RAM, Sistat, Ramona. So Amos, so saya guna Amos lah sekali lah. Kan? Okey, ni cerita pasal method and analysis, kemudian result, ceritalah result. Detail lah sikit dah, minta maaf ni. Dah cerita pasal method pula dah. Okey, ada EFA, ni EFA dah kan. Sorry, ini Combust Alpha. Okey, kemudian ini untuk CFA. Okey, ini CFA kedua, CFA ketiga. Ada CFA untuk Lean Six Sigma, CFA untuk Strategic Control System, CFA untuk, ni multiple CFA lah untuk OP. Okey, kemudian ceritalah tentang mediating yang ni model dia lah. Full model dia. Okey, ini detail lah kan. Ini macam research artikel penuh lah. Kemudian ada reference, kemudian ada appendix tadi. Okey. Alright. Okey ke semua? Okey, saya kongsi pula artikel-artikel yang lain pula lah kan. Sekejap artikel apa pula yang saya nak kongsi dekat sini. Okey. Paper ni saya dah buka tadi kan. Cuma tak tengok full artikel dia tadi. Okey, kita dah bincang tadi dalam slide tapi kita tak tengok full text dia. Okey, saya buka dulu artikel ni. So ni salah satu artikel yang saya hantar dekat Taylor and Francis juga tadi kan. Jadi yang ni Lean Manufacturing, ISO 40001, Environmental Performance in Malaysia. Kita dah tengok dah tadi dia punya appendix, masih dekat slide. Ni tak tengok lagi full text artikel ni kan. Okey, so artikel ni dalam 9 muka surat lah, tolak first page kan. So campur reference ada 9 muka surat. So ni hantar dekat International Journal of Management Science and Engineering Management. Okay, start dengan introduction. Ceritalah perkembangan otomotif dekat ASEAN. So ada Proton dan Pro2. Okay, kemudian ada literature review. Cerita satu lah. Ada Lean Manufacturing Practice. So inilah konstruk-konstruk dalam Lean. Ada supplier management. Ada employee involvement. Ada just in time. Ada customer focus, ada statistical process control. Okey, kemudian dia ada ISO 14001. Okey, kemudian cerita tentang dia punya environmental performance. Okey. So kalau ikut kat sini, IV dia adalah Lean Management Practice. Dia punya mediating adalah ISO 14001. Yang ni moderating ke mediating dah check nanti. Ini environmental performance adalah DV. Okey. Kemudian dia dah cerita sedikit dekat bahagian literature ni. Kemudian ceritalah metodologi. So dia gunakan apa? Dia gunakan SAM. Yang ni gunakan SAM. Tunjuklah result-result untuk factor analysis. Okay, kemudian dia punya apa? CFA. Okay. Lepas tu cerita sikit research hypothesis. So research hypothesis ada beberapa kat sini. Okay, kita bangunkan hypothesis yang pertama. Tengok positive and direct effect. Significant relationship between lean manufacturing dengan environmental performance. Kemudian tengok pula yang kedua, antara positive and direct significant relationship between lean manufacturing dengan ISO 40001. Okay, research question nombor 3, hypothesis nombor 3, berkaitan ISO 40001 dengan environmental performance. Sampailah yang keempat, nak tengok berkaitan dengan indirect relationship lean manufacturing dengan ISO 14001 dan juga environmental performance. So ni result dia. Okay, ni result dia. Okay, result EFA. Okay, dia tengoklah kat sini berapa Combust Alpha. Kemudian yang ni dia punya CFA. Okay. Yang ni dia punya summary result based on the setiap hypothesis. Lepas tu check kan, jadi mediator ke non-mediator ke partial mediator. Okay. So ni discussion, ni full model dia. Ini result dia. Okay. Conclusion. Kemudian reference. Okay. Last kali letak appendix. Saya anggap paper saya ni biasa-biasa je lah. Kalau ada orang yang hantar tak berjaya dan sebagainya kan. Tapi kalau tanya saya, mungkin perkara yang menjadi kekuatan artikel saya dapat terbit ni mungkin appendix. Jadi appendix letaklah macam ni. Tadi tak tunjuk kan. Appendix, supplier management, employee involvement, just in time, customer focus.
statistical process control. Ini untuk ISO 14001, management approach, organization change, external and social change, and ini untuk environmental performance. Jadi memang bidang ni saya yakin bidang ni masih lagi relevan dekat industri. Mungkin 20-30 tahun lagi orang akan baca artikel ni lah. Jadi saya tak gaduh dekat citation. Jadi dekat Taylor ni pun sangat concern dekat reference kan. Sebab tu lah macam ni lah. Journal Cleaner Production ini top publisher. Ni Procida Economic Finance. Ini Elsevier. Nombor satu dia Elsevier. Environmental Science Technology. Organization Science. Journal of Business Ethics. Jurnal-jurnal yang citation ni kena daripada top publisher. Yang tu you kena jaga sangat-sangat. Pilihlah jurnal daripada top publisher je ada dalam reference. Jangan main letak je, main hentam je nak cite paper-paper ni kan. Quality citation dengan rujukan kena jaga. Kena jaga. Okay. Alright. Okay, so far okay. Alright. Kalau tak saya stop share, saya buka artikel yang lain pula. Okay, minta maaf kat sini saya bedah artikel saya sendiri supaya kita nampak lebih jelas lah. Saya punya artikel je, saya boleh interpret lah artikel saya sendiri. Okay, yang saya dah tunjuk dah lah. Saya tak tunjuk lagi. Okay, yang ni kesinambungan dalam slide tadi. Okay, dalam slide tadi ada, cuma itu tak tengok full artikel. So sekarang ni saya nak buka lah full artikel dia. Untuk mengukuhkan kefahaman kita tentang instrumen ni, betapa pentingnya instrumen ni dekat bahagian appendix. Okay. Ini student saya masih dia master. Ni pun first experience dia lah. Okay. First experience dia. Okay, boleh nampak kan paper ni daripada Social Responsibility Journal. Ni first experience dia, ambitious sikit lah. Sampai 18 muka surat dia buat. Okay. So yang ni adalah based pada research paper. Ada introduction. So ada literature review. Okay, macam biasalah dia ada, bila cerita literature review dia come out lah hypothesis 1. Okay, untuk tengok relationship between CSR practice and CSR performance. Kemudian tengok, buat literature sikit, buat 1-2 perenggan, come out dengan hypothesis yang kedua. Yang ni tengok CSR practice dengan ISO 26000. Yang ketiga ISO 26000 dengan CSR performance. Okay, lepas tu yang terakhir nak tengok berkaitan dengan the indirect significant relationship lah between CSR, CSR performance dan juga ISO 26000. Okay, kemudian metodologi, ceritalah metodologi ni in term of item, in term of software yang guna. So gunakan EFA, CFA semua. Okay, kemudian dapat result. Okay, ceritalah semua result dia. Kemudian ada table. Table penting. Table pertama adalah Cronbach Alpha untuk reliability. So ni figure. So figure untuk CFA, untuk CSR. Okay. Kemudian yang ni untuk ISO 26000. Yang ni untuk corporate social responsibility performance dia. Okay, ni table yang kedua dia berkaitan dengan multivariate normality. Okay. Yang ni dia adalah full model dia, ada figure 4. So ada figure ada 4. Kemudian ada table yang ketiga. Ini dia punya conclusion, dia punya effect analysis lah. Untuk measure sama ada non-mediator ke, partial mediator ke, total mediator. Kemudian dia buat discussion. Okay, ini dia buat summary. Ada summary. Ada 5 table kat sini kan. Summary untuk 4 objektif dia. Last sekali itu adalah partial mediator lah. Semua objektif adalah, semua hypothesis accepted. Kemudian buat conclusion. Conclusion ni dalam Emerald ni dia dapat komen. So conclusion, saya ingat lagi komen dia. So memang chief editor and reviewer komen kena tulis extend lagi, banyakkan penulisan tentang sumbangan dan cadangan. So dia ceritalah, sebab dia cerita sikit je sumbangan, so dia kena banyak cerita tentang sumbangan dan dia kena cerita tentang future research lah, apa dia nak cadangkan. So untuk future research cadangan ni kalau boleh cadang banyak sikit lah. Ini cadang sikit je. Macam ni lah dia tulis, for future research, the researcher would like to suggest the research to expand, develop others industry to obtain, maksudnya buat kat industri lain selain pada otomotif. Kemudian success factor of CSR ni still limited term literature research area. So this provide the opportunity to recommend to future research to explore research in detail for implementation practice. The research provide important information decision maker involve implementation CSR practice and also provide. So cadangan ni tak banyak. So boleh kita cadangkan lagi lah. So last kali kekuatan artikel ni dia sendiri memang saya pesan dengan dia banyakkan citation daripada Emerald dan kena cite lah jurnal dekat CSR lah. Jadi kena dah hantar jurnal kat CSR, kena cite jurnal CSR lah. Okay. Okay, kemudian
dia punya last sekali adalah appendix. So appendix dia buat macam ni lah. CSR practice dia untuk employee involvement, customer focus, environment, corporate governance, community and society, human right. Untuk ISO dia ada recognize social responsibility, stakeholder identification engagement. So untuk performance dia ada social performance, okay, dia ada environmental performance. Okay, dia item-item dia. Jadi item artikel ni daripada terbit masa zaman dia master lah 2017. So yang ni pun siapa yang buat topik CSR, kalau nak buat kuantitatif, nak buat soal sidik, ini salah satu artikel yang diorang tak boleh lari lah. Cuma kalau yang tak study dekat technical macam otomotif tu, dia kena adapt lah. So yang ni dia, tapi kalau tengok item ni dia sesuai, bukan hanya untuk otomotif je, industri sosial pun boleh ambil item dia untuk buat next study. Okay, alright, saya stop share. Okay, saya tengok lagi artikel lain. Okay, saya ada tunjuk juga dalam slide tadi, the first slide saya tentang topik ni. Okay, saya nak tunjuk dekat sini. Yang mana saya explore untuk artikel ni, antara paper yang bagi saya dalam sejarah saya, ini antara yang paling cepat lah artikel ni terbit. Kalau ada history kat sini, memang kalau ada lah artikel ni bila saya submit, bila terbit. So artikel ni nampak dia 8 November 2017, Februari 2018 terbit. Tak lama ini pengalaman. Itu saya kata data dekat Emerald ni kadang-kadang rezeki kita tak lama. Saya hantar 8 November 2017, kemudian accepted 14 Februari 2018. Tak lama tu. Kalau November, Disember, Januari, Februari. So 3 atau 4 bulan dah settle. Ini antara pengalaman saya yang best lah. Saya hantar dekat Emerald, memang ambil masa 3-4 bulan dah terbit. Okay, so paper ni adalah yang tadi, first slide saya tunjuk tadi, total productive maintenance, Kaizen event and performance. Artikel ni memang full artikel lah, jadi muka surat dia agak sedikit banyak sikit lah berbanding artikel pilot. So kat sini ada 15 muka surat, tolak cover lah. Okay, so macam biasalah Emerald dia punya abstract macam ni. Okay, research paper. So ada introduction, kemudian ada cerita pasal literature review. Cerita satu lah, 2.1 total productive maintenance. Tu cerita Kaizen event. Jadi saya masukkan table-table lah. Okay, kemudian cerita tentang innovation performance, cerita methodology. Okay, research hypothesis. Ada 1 untuk TPM dan IP. Kemudian ada 2 untuk TPM dengan KE. Kemudian nombor 3 untuk KE dengan IP. Nombor 4 tentang, yang ni sebab dia baru kan, tak banyak ada support. Jadi dia mediate lah relationship antara mediate KE tu dengan TPM dan IP. Kemudian ada result. Okay, ni samalah yang buat SAM kan. Okay, kemudian ini dia punya Cronbach Alpha values. Okay, yang ni dia punya CFA untuk 3-3. Okay, ini dia punya hypothesis summary yang dia nak buat. So, okay, ini nak tunjukkan result dia lah. Semua significant, mana yang partial mediator, kemudian buat discussion. Okay, kemudian conclusion. Conclusion ni yang kalau saya frust. Saya sendiri frust. Bila dah terbit kan, apa hal lah saya tulis pendek sangat. Kalau boleh conclusion janganlah pendek macam ni. Ini macam ni tulis conclusion straight je. Bila-bila dia beritahu fokus kajian, tengok 3 ni. Kemudian using SCM technique. So dia verify lah by validity. Okay, the outcome, the research is not useful by also reliable and can be act as a guidance to manager and practitioner. Okay, so therefore this study can assist the manager. So tak cadang pun. So tak bagi cadangan lah. Agak jadi pun nak cepat terbit artikel ni, komen pun tak suruh saya extend cadangan. Tapi kalau tanya saya, elakkan. Kalau boleh dekat conclusion kena panjang. Ingat, conclusion panjang. Kena tulis rumusan. Kena tulis sumbangan kajian. Sumbangan dari sudut theoretical contribution. Ceritalah methodological and analysis contribution. Ceritalah empirical contribution. Ceritalah practical contribution. Ceritalah environmental contribution. Supaya ada 5 impact. Sebut tadi tu impact tu. Impact kepada governments. Kalau dari segi contribution kan. Dari segi government, dari segi akademia, dari segi practitioner or industry, dari segi society, dari sudut government, policy maker. So yang tu memang kita kena sebutkan impact theoretical, method empirical, practical, environmental towards to government, industry, akademia, consultant, community, society. Itu baru kita kata cerita tentang good contribution punya narrative lah dalam bentuk penulisan. Okay. Kemudian artikel ini ditutup dengan reference
dan juga yang last sekali ada appendix. So inilah appendix dia. Untuk total priority maintenance ada autonomous maintenance, okay. Kemudian dia ada quality maintenance, education training, kemudian Kaizen event ada follow up activity, ada working area impact, employee skill and effort, kemudian ada innovation performance, ada environmental, ada employee innovation and technology innovation. So artikel ni memang sejarah buat saya, memang antara yang tercepat lah saya hantar. Nama jurnal ni adalah International Journal of Quality and Reliability Management, yang mana jurnal ni saya sebutkan tadi mengambil masa yang tak lama, hanya terbit dalam masa 3-4 bulan sahaja. Ni receive 8 November, accepted 14 February. Tahun yang berbeza sebab dia dah hujung tahun. Okey. Boleh Okey. Kemudian ada lagi beberapa artikel yang kita boleh tengok dekat sini. Yang mana saya dah buka tu dah lah kan. Okey, tadi Sains Humanika dah tengok. Okey, cuma tak tengok full text kan. Sains Humanika tu saya buka sekejap. Sains Humanika tu mungkin nak satu represent untuk Malaysia artikel jurnal kan. Malaysia Journal ni, UTM ni, Sains Humanika ni. Okey, boleh hantar dekat jurnal dekat sini. Positif lah. Tapi dia best. Walaupun jurnal dekat Malaysia, dia punya feedback best. Macam Viva sikit. Bukanlah Viva lah, constructive comment jugalah. So Sains Humanika ni 6 muka surat je. Okay, ada abstract. So dia ada 2 lah. Abstract because of Malaysia kan. Ada abstract bahasa Melayu dan ada abstract bahasa Inggeris. Okay, kemudian ada introduction sikit. Kemudian ada literature sikit je introduction tu kan. Jadi introduction memang tak perlu panjang sebenarnya. Okay. Kemudian ada literature review. Okay, ceritalah ada 2 perkara tu, flexibility supply chain dengan lean supply chain. Okay, kemudian ceritalah methodology, ceritalah data collection, ada reliability and validity. Kemudian cerita sikit statistical analysis. Okay, cerita result EFA tu, lepas tu ada result. Okay. Kemudian ada conclusion, ada reference. Kemudian kita masukkan kita punya appendix. Ni simple lah, 6 muka surat. Dan sebenarnya kita kena biasakan diri juga. Biasanya kalau macam saya dekat Emerald je, yang saya tulis panjang-panjang kan, memang tak ada kasih can lah. Apa yang saya dah ada dalam research grant atau dalam thesis saya memang pindah je dalam Emerald. Tapi kalau pengalaman saya hantar dekat Taylor and Francis ataupun dekat Sains Humanika ni, tak perlu panjang-panjang. Kalau pengalaman saya kat Taylor and Francis tadi, kalau you tengok 6 muka surat, 7 muka surat je kan. Jadi kita pun kena belajar make it simplify. Masa yang sama jangan lupa bahagian dekat appendix ni. Bahagian dekat appendix ni. Okay. Okay, saya stop share. Saya buka yang lain. Okay. Yang ni tadi dah buka. Okay, yang ni dekat belum buka lagi yang ni. Yang ni tadi dekat publisher lain. Yang ni dekat sekejap yang ni dah buka ke belum? Oh, yang ni belum. Yang saya share. So ini dekat India Science. Ini dekat India Science. Kita belum lagi tengok dekat India Science kan full text dia. So India Science ni, okay, buat pengetahuan semua yang saya tunjuk jurnal ni, semua dekat top publisher lah. Sama ada dekat Emerald ke, Taylor and Francis ke, dekat India Science ke. Cuma tadi je lah Sains Humanika tunggal tadi tu, yang tu dekat UTM. So jurnal ni World Review and Entrepreneurship Management and Sustainable Development. You all hantar lah kat jurnal ni. Saya ingat jurnal saya yang hantar dekat World Review ni ada 1, 2, 3, 4. 4 ke 5 artikel saya dah terbit dekat World Review Entrepreneurship Management ni. Dia positif lah. Tapi biasalah top publisher kena tunggu dalam setahun. Okay. So paper ni tahun 2020. Tajuk dia adalah Sustainable Management Practice, Lean Improvement and Performance. Tadi dah tunjuk dah kan. Okay, kita pergi tengok dekat introduction dia. Okay, ceritalah tentang development kan dekat Malaysia ni kan. Okay, pembangunan industri. Okay, kemudian ada beberapa perenggan lah kat situ. Kemudian masuk literature, straightforward terus pergi research hypothesis terus. So inilah literature yang contribute untuk research hypothesis. Yang pertama untuk tengok SMP dengan SP. Okay, literature yang seterusnya 2 perenggan untuk proofkan hypothesis untuk testingkan relationship between SMPs and SLI. Okay, kemudian yang ketiga tengok SLI dengan SP. Okay, kemudian nak tengok antara SMP, SLI dengan SP untuk tengok indirect positive relationship. Okay, kemudian cerita method, ceritalah method ni memang kita kaji di kalangan proton saja. Okay, menggunakan SAM. Jadi kita bagi reason kat sini lah. Sampel yang gunakan adalah 227. Jadi kalau tanya saya, kalau boleh method janganlah pendek sangat. Kena extend lagi lah untuk 1-2 perenggan lagi.
Okay, result discussion. Ni dia table yang pertama tunjuk result KMO yang balik test. Okay, table yang kedua tentang EFA, reliability untuk kesemua SMP, SLI, NSP. Okay, kemudian cerita tentang assessment normality, gunakan skewness and kurtosis. Kemudian cerita tentang CFA 4 factors itu. Ini yang kedua untuk SLI pula. Yang ni untuk sustainable performance. Okay, ini yang full model dia. Okay. Okay, ini ada table yang keempat. Tengok kesan total effect, direct effect and indirect effects. So ada discussion. Discussion penting kalau boleh sebab yang ni nak reflect daripada literature review. Inilah tengok kematangan dalam menulis. Jadi reviewer dan juga chief editor komen juga bahagian ni lah supaya kena rigorous lah tulis dalam bahagian perbincangan. Kemudian conclusion. Of course conclusion jangan lupa cadanglah sebanyak mungkin. Inilah kelemahan saya kalau saya lupa nak bagi cadangan. Okay. Alright, kemudian ada acknowledgement sebab ada research grant, kemudian reference. So reference banyak sikit lah sebab ni full study kan. Ni appendix. Inilah appendix dia. Jadi appendix dia sebenarnya dalam sustainable management practice ada beberapa factors kan. So yang ni saya sekalikan lah. Jadi kalau orang nak ambil item ni kena study sikit lah. Ni item untuk factor mana, item ni untuk item mana. Sebab saya lamkan sekali. Sama lah sustainable improvement pun saya lamkan sekali. Okay, sustainable performance ni saya pecah lah. Environmental sustainability, economic sustainability, CSR sustainability, kan. So yang ni siapa-siapa yang nak dalam bidang sustainable manufacturing practice, sustainable lean improvement dengan sustainable performance, paper ni memang masa saya study ni lama ni sebenarnya paper ni, idea research grant ni 2014 kot, kan. Jadi masih banyak lagi dalam research grant tu yang saya boleh publish artikel lagi. Okay, saya stop share sebab kita dah tengok dah. Maksudnya bukan hanya dekat Emerald, bukan hanya dekat Taylor, dekat InDesign pun proof bahawa dia nakkan appendix tu. Jadi itu menjadikan satu kekuatan. Kenapa yang saya kongsi hari ni adalah nak beritahu kadang-kadang saya punya penulisan biasa-biasa je. Disebabkan saya ada appendix itulah menjadi kekuatan kenapa artikel saya dapat diterima untuk terbit. Okay. Paper ni dah buka ke tadi? Dah kan? Okay. Yang ni, ni yang kedua, yang terakhir daripada Emerald lah. Okay, dua daripada Emerald ni daripada, biasalah Emerald kalau student saya itulah Nur Syazwani itulah. Dia memang kaki lah dekat Emerald ni. So paper dia betul-betul fully. Habis semua PhD dia tu, semua dia dah hantar dekat Emerald. Okay. So sekarang ni dia kata habiskan lagi ada sikit-sikit tu, ada lagi sikit-sikit tu dia kata hantar lagi ke Emerald lah. So ni topik dia lah, Environmental Management Accounting, Practice and Organizational Performance, The Mandating Effects lah. Macam biasalah paper saya ni kan, Introduction. Okay, boleh buat poin-poin macam ni kan, nak tunjukkan objektif, kemudian ada literature review. Okay, kita lepas tu masukkan kita punya theoretical ataupun conceptual framework. Okay, kemudian tunjukkan kita punya literature dan support by hypothesis. Ada 4 hypothesis. Kemudian cerita metodologi sikit. Okay, kita tunjukkan dia punya item. Okay, item tu dah tunjuk kat sini dah. Nampak ni? Management item ni dah tunjuk kat sini dah. Ada semua tu. Untuk EMAP, Environmental Management Accounting Practice ada, Information System ada. And untuk dia punya organizational performance pun ada kat sini. Okay, dah letak dah dekat sini. Nanti dekat appendix pun dia letak lagi. Ini satu contoh. Walaupun measurement item table tu dah letak kat sini. Okay, kita sambung lagi. Kemudian ni result dia lah. Summary result EFA. Jangan risau kotak-kotak kalau hijau ni bukan dia buat. Ini editor dekat Emerald yang buat. So ni result reliability analysis. Ni dia punya CFA dia untuk ketiga-tiga construct. Okay, yang ni untuk assessment normality. Ini regression result dia. Okay, ini dia punya full model result. Okay, yang ni adalah dia punya direct, total, indirect dengan direct effect dia. So ini summary hypothesis result dia. Ni kita kena buat summary untuk menambahkan table kita kan. Okay, kemudian rujukan. Okay, rujukan. So dia punya conclusion pendek je. Ada 3 perenggan. Okay, kemudian reference. Walaupun tadi dah masukkan measurement item, tapi kat appendix ada juga. Saya tunjuk lagi sekali. Okay, ni appendix dia. Appendix dia ada untuk setiap instrumen tu. Environmental Management Accounting tu ada semua tu. Okay, kemudian untuk organizational performance pun ada, untuk information system tadi pun ada. Okay, walaupun di sini yang tadi appendix dia letak, okay, di sini compare, appendix dah letak, tadi dalam teks pun ada. Maksudnya dua kali dia masukkan pun tak apa.
Tadi dekat table 1 tadi, sorry, table berapa tadi tengah table. Okey, table 1 ni. Dah ada dah. Cuma kat sini dia tambahlah authors. Dah ada dah kod dia dengan item description dengan authors dah ada dah. Tapi lagi sekali dia masukkan perkara yang sama dekat appendix. Jadi ini nak menegaskan bahawa appendix tu penting. Jadi walaupun dah ada dalam chapters, dalam penulisan, konten penulisan tu, tapi dekat appendix tetap dia kena masukkan. Okey. Kemudian ini yang last lah, sebab dia benda yang sama je, style dia sama je. So ini penutup lah kan. Selebihnya nanti you boleh tengok full text yang saya kongsikan dalam Google Drive link tu. Ni paper dia lah kan. So last paper dia ni, penutup lah malam ni. So paper yang sama terbit pada tahun 2000. Sebenarnya dia ni terbit tahun ni 2022. Tahun ni. Ini paper yang belum ada muka surat. Tapi yang muka surat yang terbaru dia terbit pada tahun 2022. Okey. So yang ni ada introduction, okey, ada literature review, terus masuk hypothesis. Okey, paper ni saya baca lupa nak baca tajuk. Environmental Management Accounting Practice, Management System and Performance. Okey. So dia masukkan so dia ada dua mandating. Doktor tak share screen. Okey, sorry, minta maaf, nak cepat sangat lupa pula nak share screen. Okey. Okey, nampak kan? Okey, paper yang terakhir malam ni yang kita nak bedah masih lagi dalam student saya ni lah, Nur Syazwani ni, Environmental Management Accounting Practice Management System. So ni mandating yang kedua. Tadi dia pakai Information System, yang ni dia pakai untuk Management System. Nampak kan? Dia tayang lagi. Ni berapa kali dah Environmental Management Accounting Practice ni, berapa kali dah masuk dalam appendix. Paper tadi dah masuk, paper kedua dah masuk, ni paper ketiga dia tayang balik Environmental Management Accounting dia. Okey, cuma dia pakai mandating yang baru iaitu Management System and Performance. Okey. Dia macam saya jugalah. Saya katakan dia tak ada masalah. Selagi mana you hantar ke Emerald, artikel yang kedua, ketiga, keempat, walaupun dah artikel tu dah masuk, walaupun construct tu dah masuk dekat appendix, boleh masuk pula second paper selagi mana ada extension. Okey. So ada introduction, okey, ceritalah introduction dengan objektif, kemudian ada literature review, represent setiap literature review tu, ada dia punya citation dan proof dia punya development of hypothesis 1 untuk EMAP dengan OPM, kemudian hypothesis nombor 2 tengok EMAP dengan EMS, kemudian ada literature untuk hypothesis nombor 3 untuk EMS dengan OPM, sampailah yang keempat tengok EMAP, EMS dengan OPM, nak tengok indirect significant relationship. Kemudian ada metodologi, ceritalah gunakan SAM dengan semua instrumen, populasi, item, validity, and reliability semualah. Berapa yang dihantar, siapa responden, siapa pakar, semua. Okey, kemudian result, okey. Ini result dia lah kan. So ni table yang pertama KMO, table yang kedua cerita tentang Cronbach Alpha, ini dia punya CFA. Okey, CFA kedua, CFA ketiga, yang ni full model dia. Okey, ini dia punya result dia. Okey, kemudian ini dia normality test dia. Okey, ini total direct indirect effect dia. Okey. Kemudian dia punya conclusion lah. Mana conclusion dia? Conclusion ni. Conclusion ni dia dah maksudnya kalau tengok trend ni artikel 2022 dia terbit 2022 ni. Okey. Yang ni kalau tengok dia punya conclusion dah banyak dah. Kita dah besar dah. Kita dah beritahu kesan kepada policy maker, government. So kita extend lagi kesan dia. Okey. So kita cadangkanlah untuk kajian di dekat industri lain. Okay, therefore the research make a new contribution. Okay. Alright, ini reference. Okay. Dia banyak kan sebab dia dah banyak. Kalau tengok ni nampak ni. Dia pun cite diri dia sendiri. Fuzi. Nampak ni. Ni kebanyakannya semua daripada Emerald ni. Kan? Okay. Dia ada cite 4 dia. Ini pun dekat Emerald juga. Dia nak hantar kat jurnal Measuring Excellence. Measuring Excellence. 2 Measuring Excellence dia dah terbit. Satu dekat Social Responsibility, satu lagi International Journal ni dekat In the Science. Okey, last kali. Okey, nampak dah. Tadi dah kita dah jumpa dah instrumen ni. Dimasukkan lagi instrumen untuk environmental management accounting practice ni, ada environmental cost, environmental regulation, safety, commitment dan customer focus. Yang ni dah tak pernah masuk lagi. Ini yang barulah. Environmental Management System ni. Ini yang baru. Yang kat sini lah mana-mana orang researcher dalam bidang management accounting nak tengok management system, dia akan cite yang ni lah. Okay, kita ada environment management system. Kemudian kita ada organizational performance lah. Okay, yang ni digunakan 2 iaitu operational performance dan juga financial performance. Okay, itu saja saya nak kongsi pada malam ni. Saya harap sedikit perkongsian ini meningkatkan kefahaman. Sebenarnya dia lanjutan pada semalam. Jadi saya tak nak semalam jadi terlalu panjang.
Semalam kita fokus pada penulisan artikel dalam bentuk critical success factor. So hari ini nak cerita tentang, saya nak strengthenkan betapa pentingnya ruang appendix ni. Mungkin apa yang saya kongsi ni adalah sebagai pembuka ruang. So sebenarnya you boleh explore lagi. Kalau hari ini saya bagi pengalaman saya sendiri banyak dalam kuantitatif, sebenarnya tidak menjadi halangan dalam bidang kualitatif juga. Jadi siapa yang buat kualitatif, soalan interview, siapa yang buat observation, ada senarai semak, boleh gunakan. Jadi apply lah, gunakanlah appendix sebaik mungkin. Mungkin dari segi research kita ada topik masing-masing. Okay, kita ada analisis masing-masing. Ada yang soft semacam critical success factor tu simple je, deskriptif. Kalau full artikel tadi kan full SAM saya guna. Okey, sebenarnya darjah untuk analisis tu isu nombor 2. Yang paling penting artikel itu didapat terbit kerana ada kekuatan, yang mana artikel kita ada instrumen, dan instrumen tu menyebabkan artikel itu akan banyak dapat view, download dan citation. Jadi chief editor tahu bahawa kita tak boleh simply reject artikel ini kerana ada kekuatannya. Okey? Alright, semoga apa yang saya kongsikan, minta maaf mungkin laju, mungkin nampak macam boring perkongsian ni, saya mohon maaf atas kekurangan saya menyampaikan idea ni, tapi maksud saya nak buka, nak bedah juga, supaya kalau tak buka malam ni takut you all tak buka pun artikel-artikel tu, supaya kita tengok sebenarnya saya dapat pattern net dah dapat pattern macam mana nak terbit kat Emerald. Jadi manfaatkanlah quality citation, pastikan rujukan kita ni kalau nak hantar ke Emerald kena banyak daripada Emerald. Boleh juga cite daripada jurnal-jurnal lain, tapi make sure daripada jurnal yang solid, daripada top publisher. Okay, dan make sure kalau nak hantar kat jurnal tu, kena cite jurnal tu juga. Okay, pastikan gunakan untuk hari ni, gunakanlah appendix. Masukkanlah apa-apa instrumen dan lain-lain yang berguna dan manfaat. Boleh digunakan semula dari segi adopt, boleh diubah suai dari segi adapt. Untuk apa? Untuk diguna semula untuk kajian akan datang ataupun untuk perkembangan atau extension. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa tak ada soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih dengan masa dan komitmen. Seperti biasa ambil sedikit masa lah untuk apa? Untuk saya rekod video ni. Nanti saya akan bagi rakaman video yang tadi ada beritahu yang lain tak okey. Okey, terima kasih semua. Saya tahu sekarang ni cuti sekolah, esok nak kerja. Jadi mohon maaf semua, ada nak tengok bola dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih semua, kita jumpa di siri yang lain, di platform yang lain juga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.